surah An-Nisa hari ni ya. Nanti minggu depan kita ganti baliklah dengan akhlak. Hari ni surah An-Nisa, ambil Quran. Surah An-Nisa ayat 98. Surah An-Nisa ayat 98 nak cerita pasal hijrah. Biar kena sikit dia punya situasi sekarang ni. Kita masih berada di awal Muharram ya. Dan sekadar mengingatkan, jangan lupa pada hari Jumaat ini 9 Muharram ya. Syekh yang baring kat sana. 9 Muharram ya, 9 Muharram kita puasa hari Tasu'a ya. Tasu'a tu hari 9 Muharram dan hari Sabtu 10 Muharram. Sini duduklah sini, senang ai nak ya. angkatlah. Cepat aku sakit. Apa ni, kalau nak bercakap tu mute kan ya. Jadi orang lain tak dengar. Itu trik dia. Okey jumpa dah ya. Dah jumpa? Rasanya surah sekejap ya. Surah An-Nisa betul ya, surah An-Nisa daripada ayat 97. Muka surat 94. Ada semua? Nak tengok partisipan ada 23 semua partisipan ya. Partisipan ada 23. Haji Ahmad Nazri ada, Haji Mat Syah ada, Haji Hashim, Kak Laila, Datin Aini, Datuk Azizul, siapa lagi ni? Haji Hassan. Kemudian Kak Jamilah pun ada ya. Kak Kelly ada. Siapa lagi? Kak Masitah pun ada. Ramai juga ni. Kejap lagi mungkin masuk Kelly lagi. Dengan Kak Faridah. Oh sekali ya. Ya. Okey, jadi tak apa ya, kita mulakan. Dah sedia Quran? Sudah ya? Alhamdulillah. Jadi kita tengok pada ayat yang ke-97. Cerita pasal hijrah, pasal ini cerita tentang perang Badar, di mana dalam perang Badar itu ada sebahagian orang Islam yang terlibat sama dalam kumpulan Abu Jahal. Ya, lawan orang Islam. Itu yang sedih tu ya, dan mereka mati dibunuh. Dan bagaimana keadaan mereka ya? Kerana mereka tidak hijrah. Jadi bila mereka tidak hijrah, mereka duduk di Mekah, mereka dikerah untuk lawan dengan Nabi. Sedangkan dalam hati kecil mereka tak nak lawan Nabi. Ya, itu dia punya cerita dia. Jadi kalau kita boleh kalau kita boleh tengok bagaimana ayat ini dibincangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma taufiqi illa billah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada kita untuk sama-sama menatap, mempelajari, membaca, memahami ya Al-Quran dan menjadikan Al-Quran ini sebagai panduan hidup kita. Ya, jadi kita panggil motivasi dan inspirasi dalam kehidupan kita mudah-mudahan. Jadi sempena dengan ketibaan awal Muharram ya ataupun bulan pertama dalam kalender Islam, bulan Muharram, mari sama-sama hari ini kita melihat beberapa ayat yang berkait dengan cerita hijrah dan kepentingannya. Betapa ya Allah telah memberikan balasan ya yang cukup menyakitkan kepada orang-orang Islam yang sudah masuk Islam tapi tidak berhijrah ke Al-Madinah. Ayat 97, Auzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Ya. Jadi Allah kata inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang tawaffahumul malaikah. Orang-orang yang tawaffa daripada perkataan wafat, ya. Orang-orang yang malaikat telah wafatkan mereka. Yang mewafatkan ni Allah. Tapi maksudnya malaikatlah yang Allah tugaskan untuk cabut nyawa. Sebab itu disebut ya yang telah diwafatkan oleh malaikat, maksudnya yang telah dicabut nyawa oleh malaikat atas perintah Allah. Dan ketika malaikat cabut nyawa mereka, ya, orang-orang Islam tadi, mereka ni orang Islam, masuk Islam. Tetapi mereka tak hijrah ke Al-Madinah, ya. Kita tahu bahawasanya
pada usia Nabi 53 tahun, ya, Nabi diperintah oleh Allah untuk hijrah ke Al-Madinah. Ya, jadi Nabi umur 40 tahun dapat wahyu kan. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Selepas Nabi dapat wahyu, Nabi berdakwah kepada orang-orang Mekah selama lebih kurang 13 tahun. Ya, jadi umur 40 dapat wahyu, 13 tahun dakwah di Mekah. Jadi 40 campur 13, 53. Maknanya selepas 13 tahun lebih kurang, tak sampai 13 tahun. Dia 12 tahun lebih saja. Tapi kita nombor bulatkan dia senang, 13 tahun. Maksudnya pada usia Nabi 53 tahun, Allah perintah hijrah. Tetapi semasa Allah perintah hijrah, bukan semua sahabat Nabi yang berkesanggupan untuk pergi. Ada yang terhalang, ada yang keluarganya ya berat untuk melepaskan, ya, ada yang macam-macam alasan, sebab perniagaan, sebab bisnes mereka lah yang masih berada di Mekah, mereka tak jadi hijrah. Ya. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang baru masuk dalam kita punya Zoom meeting kita, ya, kita hari ini bincang tentang ayat-ayat yang berkaitan tentang hijrah pada surah An-Nisa, surah yang keempat pada ayat yang ke-97. Ya. Kita mula ayat 97 hari ini. Jadi apabila malaikat mematikan mereka, mewafatkan mereka dalam peperangan tu, dalam perang Badar. Ya, maksudnya dalam perang Badar, orang-orang Quraisy yang jumlahnya lebih kurang 1,000 orang, asalnya 1,300. Kemudian 300 orang menarik diri, tinggal 1,000. Dalam 1,000 orang itu ada di kalangan mereka yang sudah memeluk Islam. Mereka masuk Islam dah. Tetapi mereka tidak berhijrah. Mereka tidak menyahut perintah Allah dan Rasul untuk hijrah. Mereka masih lagi duduk lagi di Mekah tu sebab-sebab macam-macam alasan lah, ya, perniagaan, alasan keluarga, ya, alasan Mekah tu dah selesa duduk sebab ada rumah sendiri macam gitulah kan. Walaupun seronok kita pergi Tasik Kenyir sebagai contoh kan, ya. Seronok di Tasik Kenyir itu mana boleh sama macam seronok kita duduk rumah kita sendiri. Ya, tak sama sebab kemudahan rumah kita jauh lebih canggih daripada apa yang ada di sana, walaupun seronok di sana. Ya, makan ikan segar, naik atas bot, ya, bukan jalan-jalan cari makan kan, ya, tapi kita panggil naik bot cari makan, makan dalam bot, ya, memang seronok, betul, ya. Ustaz dengar tadi perbincangan tadi tu, cuma Ustaz buat tak tahu je lah, konon-konon tak dengar kan, Ustaz dengar, ya. Jadi nak bagi tahu bahawasanya keseronokan yang di Mekah itu menyebabkan mereka kata tak payah hijrah lah, kita duduk Mekah saja, ya, macam tu. Jadi apabila Abu Jahal sebagai ketua tentera orang Mekah, ya, tubuhkan pasukan tentera, orang-orang Islam yang sudah memeluk Islam tadi dibawa, ya, mereka dibawa sekali masuk dalam kumpulan tentera Abu Jahal walaupun secara terpaksa. Dalam perang Badar mereka terbunuh, mati mereka ni. Maka ketika mereka terbunuh, mereka dianggap melakukan kezaliman terhadap diri mereka, ya. Jadi bila malaikat cabut nyawa mereka itu, zalimi anfusihim. Cuba tengok, ya, di ayat yang sama, zalimi dalam keadaan zalim terhadap anfusihim, diri mereka. Qalu, maka mereka pun berkata, ya, yakni malaikat berkata, fima kuntum. Malaikat pun tanya, ya, para malaikat berkata, macam mana keadaan kamu ni? Kamu kan dah masuk Islam. Pasal apa kamu ikut pasukan Abu Jahal lawan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, tu ceritanya. Qalu, kata mereka, kunna mustada'afina fil ard. Kata mereka, sesungguhnya kami mustada'afin, kami telah dipaksa. Ya, kami orang-orang yang dikerah tenaganya, dipaksa fil ardi, di atas muka bumi. Jadi maknanya kata mereka, bukan kami nak lawan Nabi, tapi kami dipaksa. Ya, kami, hati kecil kami masih orang Islam. Tetapi, ya, mereka tidak berhijrah. Mereka kekal duduk di Mekah sehingga Abu Jahal kerah mereka pergi lawan Nabi. Qalu, kata para malaikat, alam takun ardullahi wasi'atan. Alam takun ardullah, ya. Tidakkah bumi Allah ini luas? Ya. Fatuhajiru fiha, ya. Bumi Allah kan luas. Kalau nak berniaga bukan sekadar di Mekah saja, Madinah pun boleh berniaga. Kalau kamu nak buat rumah elok selesa bukan di Mekah saja, Madinah pun boleh juga. Ya. Kalau kamu rasa di Mekah ni selesa, ada banyak kemudahan, di Madinah pun macam tu juga. Jadi pasal apa kamu tak hijrah?
Ya, pasal apa kamu tidak berhijrah di atas muka bumi Allah ni? Sedangkan bumi Allah ini wasi'atan. Ya, ada perkataan di situ, alam takun ardullahi wasi'atan. Wasi'ah maknanya luas, wasi'. Wasi' maknanya luas. Ya. Pasal apa tak mau hijrah? Fa ulaika ma'wahum jahannam. Jadi orang-orang yang dah masuk Islam tadi tetapi tidak berhijrah, maka Allah kata ulaika, maka mereka itu ma'wa. Ma'wa ni makna tempat kembali mereka. Destinasi mereka yang akan mereka jumpa esok di akhirat, ya, ialah Jahannam, bukan neraka biasa, Jahannam. Ya, sedangkan mereka ni Muslim, ya, nak menunjukkan bahawasanya bila Allah dan Nabi perintah hijrah, kena hijrah, kena tinggalkan, ya, sebab sebahagian daripada mereka bimbang takut perniagaan mereka tu, ya, memanglah kalau mereka tinggalkan Mekah, rumah mereka diambil, ya, dirampas, perniagaan mereka pun yang mereka tinggalkan tu diambil alih oleh orang lain. Bila mereka sampai di Al-Madinah, mereka akan berada dalam keadaan sehelai sepinggang, tak ada harta, tak ada apa. Ya, sebab itu sahabat Nabi yang kaya antaranya ialah, antara yang paling kaya siapa dia? Ya, Abdul Rahman bin Auf. Ketika di Mekah dia kaya raya. Tetapi bila dia hijrah ke Al-Madinah, jadi orang miskin, papa kedana. Sebab tak ada bawa harta, ya, melainkan pakaian yang mereka pakai. Sedikit sebanyak harta yang mereka bawa, maknanya pedang, ya, peralatan sikit sebanyak yang ada di atas kuda mereka, itu saja. Lain pada itu tak ada. Jadi oleh kerana itu Nabi buat perjanjian, ya, apa kita panggil, ya, Nabi persaudarakan antara orang Mekah yang kita panggil muhajirin dengan orang yang berada di Madinah, penduduk penduduk tempatan, ya, yang berada di Madinah tu, maknanya local people dia lah, bumi putera, kaum bumi putera Madinah. Sebab itulah Nabi persaudarakan mereka. Sebab nak suruh orang Madinah tolong orang Mekah. Sampailah orang Mekah boleh berdikari. Ya, boleh mandiri. Ya, jadi maknanya nak bagi tahu bahawasanya pentingnya hijrah. Orang yang tak pergi hijrah walaupun dia masuk Islam, mati dalam perang Badar. Sebab mereka mati dalam keadaan menzalimi diri. Sebab apa kita kata mereka menzalimi diri? Kerana mereka tidak berhijrah. Mereka duduk bersama pasukan tentera Abu Lahab, lawan dengan Nabi. Walaupun hati kecil kata tak mau, tapi secara fizikal kita nampak mereka berada di mana? Mereka berada di medan perang. Terbunuh mereka dalam perang. Jadi tempat kembali mereka wa ma'wahum, ya, fa ulaika ma'wahum jahannam. Maka tempat kembali mereka adalah neraka Jahannam. Neraka Jahannam ni istimewa sebab apa? Sebab dia first class punya neraka. Ya, neraka Jahannam ni dia ada check in aja, check out tak ada. Siapa masuk tak keluar-keluar. Ya, dia check in saja, tak ada check out. Sebab apa? Sebab orang yang duduk di neraka Jahannam wal iazubillah khalidina fiha abadah. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, ya. Tu cerita dia. Wasa'at masirah, dan itu adalah tempat kembali yang paling buruk. Ya, kalau masuk neraka yang lain, neraka Sakhar, ya, neraka Wail dan neraka-neraka yang lain, masih ada peluang untuk masuk syurga setelah mereka menjalani, ya, waktu apa kita panggil, ya, setelah mereka menjalani waktu seksaan, ya, waktu azab, setelah tak tahu berapa ratus ribu tahun di situ, tapi akhirnya nanti mereka akan diberi peluang untuk melepaskan diri. Allah bagi dengan rahmat Allah lepas juga. Tapi neraka Jahannam tak boleh. Ya, the one and only neraka yang hanya check in tak boleh check out. Jadi sebab itu Allah ajar kita dalam Quran supaya apabila kita bila kita berdoa minta dijauhi daripada masuk dalam neraka Jahannam. Ya, bukan sekadar neraka saja, neraka Jahannam. Ya, sebab itulah neraka yang tidak ada peluang untuk keluar, masuk saja tak ada keluar. Dan itulah wasa'at masirah, tempat seburuk-buruk tempat kembali. Ya, jadi ayat 97 ni turun menceritakan kepada Nabi bahawasanya ada sebahagian orang-orang Islam di Mekah itu yang mereka memang Muslim, tetapi mereka tidak hijrah. Bila mereka tidak hijrah, mereka terpaksa, ya, dikerah oleh Abu Jahal untuk menyertai peperangan Badar Al-Kubra, peperangan pertama yang berlaku tahun yang kedua hijrah, dan mereka dibunuh, ya, terbunuh dalam perang tersebut. Mati, bukan mati masuk syurga, tak ada, ya, mati masuk neraka. Bukan sekadar neraka tetapi Jahannam. Wasa'at masyirah, seburuk-buruk tempat kembali.
Ada tak pengecualian? Kita kata takkanlah Allah ni tidak berlaku adil. Allah Maha Adil, tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Jadi siapa yang kita kata diberi pengecualian? Ada exception tak? Ada. Ya, exception mesti ada punya. Jadi siapa yang dapat exception tu, tuan-tuan? Ya, yang dapat exception tu ialah ayat 98. Ya. Apa Allah sebut? Allah kata illal mustada'afina minar rijal. Illa melainkan, exception lah. Ya, bila ada illa tu makna exception. Orang lain kena, yang ini ada pengecualian. Siapa mereka? Al-mustada'afina minar rijal. Ya. Yang tadi dia kata mereka ini orang yang mustada'afin. Orang yang dipaksa. Sebenarnya mereka claim mereka dipaksa. Mereka tak dipaksa. Sebab mereka boleh hijrah tapi mereka tak nak hijrah. Tetapi yang betul-betul orang yang dipaksa tadi, siapa dia? Ialah minar rijal, daripada kalangan para lelaki, wan nisa, para perempuan, wal wildan, dan anak-anak, la yastati'una hilatan, yang tidak ada helah. Ya, ini kita panggil helah tu. Orang Melayu panggil helah. Ya, jadi helah ni boleh tak? Helah ni boleh. Yang tak boleh menipu. Tapi helah boleh. Ya, dan helah ni ada dua. Satu helah syar'iyah. Helah yang dibenarkan oleh syarak. Ya, yang orang panggil white lie lah. Ya, sebenarnya white lie tak ada. Tapi dalam Islam ada helah syar'iyah. Ya, memang tak ada. Menipu dalam Islam tak ada. Tetapi ada tak helah? Helah ada. Ya, helah tu maknanya mendamaikan dua. Kita dah sebut panjang dah cerita. Dalam buku akhlak, ya, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita selalu guna, Allah dah sebut tentang bagaimana, ya, ada Nabi sebut bagaimana manusia yang jirannya, ya, dua jirannya bergaduh, berlawan, bertekak, ya, bermasa muka. Jadi dia buat helah untuk mendamaikan kedua-dua jirannya. Ya, kalau kita kata buat penipuan lah, ya, dia bukan buat penipuan. Itu dipanggil helah. Penipuan tak boleh, kazib tak boleh. Tapi helah boleh. Ya. Tapi kalau orang nak panggil benda tu sebagai penipuan, tu terserah dia lah. Maknanya dia tak faham syarak lah. Ya. Islam benarkan. Sebab tu dia panggil helah syar'iyah. Helah syar'iyah ialah satu penyelesaian kepada masalah, ya, yang dihadapi oleh seseorang, ya, ketika mana dia nak mendamaikan dua saudaranya. Dua-dua saudaranya bergaduh, dua-dua jiran bergaduh, ya. Dia buat sesuatu makanan, bagi pada jiran A dan bagi pada jiran B. Masa pergi jiran A, dia kata jiran B bagi. Dia pergi jiran B, dia berkata jiran A bagi. Sedangkan A dengan B tak tahu apa pun. Dia yang beli, dia yang buat, ya, dan dia yang ambil inisiatif untuk serahkan dengan tujuan untuk mendamaikan mereka. Alhamdulillah akhirnya didamaikan. Juga dalam surah Al-Buruj, ya. Dalam surah Al-Buruj ada cerita tentang apa kita panggil, ya, tentang seorang budak lelaki, Wadah nama dia. Beliau telah dipilih untuk menjadi seorang pengganti ahli sihir negara. Ahli sihir negara, ketua ahli sihir, dia dah sampai umur pencen, nak bersara dah, tua dah. Ya, jadi oleh kerana itu, maka dia minta supaya raja pilih seorang budak lelaki yang pandai, yang pintar untuk menggantikan dia. Dia akan latih budak lelaki tadi. Ya, dan budak lelaki tadi Wadah nama dia dalam surah Al-Buruj dalam Quran. Ya, was-sama izatil buruj wal yaumil mau'id, ya, wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Ada cerita tentang bagaimana orang-orang beriman dibakar hidup-hidup di dalam parit api. Ya, dan kisah ini juga disebut dalam kitab Riyadhus Salihin, ada, ya, dalam Imam Nawawi sebut. Jadi cerita tu, ya, tuan-tuan boleh baca dalam kitab tafsir surah Al-Buruj, was-sama izatil buruj. Boleh cari dalam Quran nanti. Ya, itu salah satu daripada surah dalam juzuk Amma. Juzuk yang terakhir, ya. Jadi apabila budak lelaki tadi setiap kali nak pergi belajar dengan ahli sihir, dia akan singgah di satu tempat, dia lalu satu tempat. Tempat tu ada seorang disebut, ya, macam ni lah, ya, macam monk lah, ya. Dia duduk dekat monasteri, ya. Monasteri tu kita panggil biara. Jadi ada biarawan. Biara tempat ibadah. Dia bukan gereja, bukan. Ya, dia tempat orang bertapa, beribadah, ya, monasteri. Kalau orang lelaki yang duduk situ kita panggil monk, ya, tapi kalau dia orang perempuan kita panggil nun. Dan tempat nun duduk kita tak panggil monasteri lah, kita panggil nunnery, ya, nunnery. Jadi itu, ya, kalau Kak Masyitah ingat, ya, masa kita pergi ke Greece, kita pergi satu tempat, nama tempat tu ialah
apa kita panggil ya, Kalam Bakar. Kalam Bakar tu dia ada satu tempat dia panggil Meteora. Ada 7 bukit tinggi, di atas 7 bukit atau 6 bukit tu ada monasteri dan nunnery ya. Jadi tempat tu tempat ibadah orang-orang Kristian ya. Jadi di situ kita dapat melihat bagaimana mereka beribadah ya. Tapi dia bukan gereja ya, dia tempat ibadah ya. Dia bukan church. Dia bukan apa kita panggil ya, bukan tempat ibadah orang Kristian yang maknanya ada padri, ada betak ya, tapi dia panggil monasteri. Jadi budak lelaki Wadah tadi dalam perjalanan dia melalui kawasan yang ada monasteri tadi dan dia rasa suka dengan pelajaran yang diajar di situ. Sehingga akhirnya menyebabkan dia lewat sampai di tempat pembelajaran rumah ahli sihir tadi. Setiap kali dia sampai lewat dia dipukul ya. Dan akhirnya dia bagi tahu cerita tadi kepada biarawan tadi. Ya, kepada pendeta yang duduk di biara tadi, ya, di monasteri tadi. Jadi pendeta tu bagi pandangan pada dia, bagi helah pada dia. Dia kata setiap kali kamu sampai lewat di rumah apa kita panggil, ya, di rumah siapa tadi? Di rumah ahli sihir, ya. Kamu katakan bahawasanya mak kamu yang suruh kamu buat kerja rumah. Sedangkan mak dia tak suruh pun. Kalau mak dia suruh pun maknanya dia sempat nak sampai rumah ahli sihir itu pada waktunya. Tetapi dia tak, ya, sebab dia singgah untuk belajar daripada pendeta dan dia rasa pendeta tu yang benar. Ya, ahli sihir itu yang salah. Jadi dia telah menggunakan helah syariah yang dibenarkan oleh Islam dan cerita ini ada dalam Suratul Buruj dan ada dalam Riyadhus Shalihin. Ini bukan penipuan. Ini adalah helah dan helah ni dibenarkan oleh Islam. Ya, tapi ini dalam kitab usul fiqh. Jadi kalau orang tak belajar memang tak tahu, ya. Tapi ustaz kena share lah nak bagi tahu pada tuan-tuan. Sebab kadang-kadang orang tuduh, ya, orang kata apa penipu ni, dia kata bukan penipu. Itu helah syariah. Tapi ada tak helah yang ghair syariah yang tidak dibenarkan? Ada, panjanglah cerita kalau kita nak sebut. Ya, jadi maksudnya Islam memberikan penyelesaian. Ustaz pernah cerita seorang ulama, ya, seorang alim, scholar, ya, beliau telah mengkritik raja. Jadi raja marah kerana raja tak boleh dikritik. Ya? Sedangkan kita kata no one, ya, nobody is above the law. Tidak ada orang yang berada di atas undang-undang, tak ada. Tak kira, ya, dia wakil rakyat ke, menteri ke, ya, dia siapa pun kalau dia buat salah, dia kena denda lah, kena hukum lah. Ya, mana boleh lepas begitu saja, tak boleh tuan-tuan. Jadi oleh kerana tu, ya, yang scholar tadi telah dicari oleh raja. Raja perintahkan para pengawal cari dia. Dia pun keluar daripada negeri itu, pergi ke negeri sebelah. Ya, ada neighboring state, ya. Satu negeri yang bersebelahan dengan negeri yang raja tadi. Jadi negeri yang sebelah tu bukan di bawah kuasa raja yang zalim tadi. Maka dia ada kawan di situ, ya. Dia pun bagi tahu cerita dia kena kejar, dia kena apa semua sebagainya. Dia minta perlindungan daripada rumah kawan dia. Kawan dia kata masuklah kamu ke dalam bilik. Ya, bersembunyilah di situ. Nanti kalau tentera datang, tahulah aku nak buat macam mana. Jadi tak lama selepas ulama tadi bersembunyi dalam rumah kawan dia tadi, ya, maka datanglah tentera. Bila tentera datang, ya, tentera pun ketuk pintu, ya, minta izin untuk bercakap dengan tuan rumah. Dia pun buka pintu. Ya, dia pun tanya apa hal apa semua, buat macam tak tahulah. Ya, dia main drama lah, ya. Jadi akhirnya apa yang berlaku? Yang berlaku ialah tentera kata kami, ya, nak bawa berita bahawasanya ada seorang lelaki, ya, dan kami dikhabarkan dia adalah kawan kamu. Ya, dia telah lari daripada negeri kami dan dia berada tak tahu di mana. Jadi kami nak tanya, adakah dia berada di sini? Jadi pada ketika itu, kawan kepada ulama tadi sedang memegang tasbih. Ya, dia megang sesuatu, ya, macam tasbih lah. Ya, alat untuk berzikir itu ada dalam tangan dia. Jadi bila tentera tanya, ya, ada tak, ya, lelaki tadi, alim tadi, scholar tadi berada di sini? Maka dia pun kata, ya, lelaki ataupun kawan dia tidak berada di sini ataupun di dalam ini. Dalam ini itu bukan dalam rumah. Maksud dia ialah dalam genggaman tangan dia. Sebab dalam tangan dia mana ada scholar tadi, dalam tangan dia ada apa? Dalam tangan dia hanya ada tasbih tadi. Jadi dia bukan menipu. Itu dipanggil helah syariah untuk melepaskan diri. Ya, untuk melepaskan orang yang tidak bersalah. Sebab dia tahu raja yang zalim, ya. Sedangkan ulama tadi tegur benda yang betul. Jadi untuk mudah cerita habiskan kisah ni, ada tak helah yang tidak dibenarkan? Ada. Ya, cerita ustaz dah pernah sebut dulu, ya.
kisah seorang apa kita panggil, kisah seorang Tok Sami. Ya, jadi Tok Sami ni dia duduk, ya, dia nak pergi ke bandar. Daripada rumah dia keluar awal-awal pagi nak pergi ke bandar sebab dia tak nak lambat. Maka dia pun duduk di bus stop. Ya, dia duduk di bus stop, di perhentian bas. Jadi masa dia duduk tu, dia nampak seorang lelaki sedang bawa 2 ekor lembu. Ya, sedang tarik 2 ekor lembu. Dan Tok Sami ni tahu lelaki tu tak ada bela lembu. Dia kenal lah orang kampung dia. Ya. Jadi yang lelaki tadi pun, ya, angkat tangan pada Tok Sami. Tok Sami pun angkat tangan. Dia kenal lah. Ya. Dan orang lelaki tu kata, nanti kalau ada siapa-siapa datang tanya cari lembu, ya, jangan bagi tahu aku yang ambil lembu ni. Ya, Tok Sami pun diam ajalah, angguk ajalah. Ya. Kemudian lelaki tadi pun bawa tarik lembu tu pergi tempat lain, mungkin nak dijual. Tak lama lepas tu datang tuan lembu. Tuan lembu pun datang, ya. Bila tuan lembu datang, dia lalu di situ. Maka bila dia lalu, ya, dia pun tanya. Dia kata, Tok Sami, ada tak nampak seorang lelaki yang bawa 2 ekor lembu? Lembu saya hilang, 2 ekor hilang. Ya. Jadi Tok Sami pun dia bangun daripada tempat dia duduk tu, dia duduk sebelah dia. Ya, dia duduk sebelah dia. Jadi dia pun bagi tahu, dia kata, selama saya duduk di sini tu makna tempat baru tadi. Ya, tadi dia duduk sebelah kiri, sekarang dia duduk sebelah kanan. Dia kata sepanjang saya duduk di sini, mana sebelah kanan ni tak nampak pula ada orang lelaki bawa 2 ekor lembu, dia kata. Ya, sedangkan dia nampak. Tapi dia nak selamatkan diri dia. Bukan dengan tujuan yang betul. Sekadar untuk selamatkan diri saja. Ya, sedangkan dia kena cakap betul. Ya, jadi ini dipanggil helah ghair syar'iyah yang tidak boleh. Maknanya helah ni ada juga yang tak boleh. Ya, kalau tujuan dia untuk mendamaikan orang, ya, untuk mengelakkan orang daripada bersangka buruk pada dia, ya, untuk mengelakkan orang tu, ya, ambil tindakan yang tak sepatutnya pada dia, maka boleh tak helah syar'iyah? Jawapannya boleh. Ya, jawapannya boleh. Islam benarkan. Quran cerita dalam Suratul Buruj, ya. Nabi cerita dalam Imam Nawawi sebut dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi setakat itulah, ya, tak mau panjangkan sangat sebab kalau nak panjang boleh panjang cerita. Tapi kita dah pernah sebut dulu, ya, dalam bab, ya, salah satu bab dalam kitab akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, ya. Kalau ada soalan, tuan-tuan boleh unmute dan tanya soalan, ya. Kalau tidak, kita teruskan ayat 98. Jadi orang-orang yang dibenarkan, ya, maksudnya mereka, walaupun mereka ni mati dibunuh, tetapi mereka diberikan pengecualian, tak masuk dalam neraka jahanam. Siapa dia? Di kalangan lelaki, minar rijal, wan nisa, di kalangan perempuan, wal wildan, dan kanak-kanak, la yastati'una hilatan, yang mereka tak ada helah. Mereka tak boleh nak cabut lari, ya. Macam kita kata, kalau kita kata dulu, ya, atlet ahli sukan daripada USSR, ya, daripada Soviet Union pada masa tu, ya. Jadi Soviet Union ni kita tahulah, ya, ada macam-macam orang di situ. Ya, dulu belum ada apa kita panggil, ya. Dia panggil Commonwealth of Independent States, CIS. Masa tu macam Azerbaijan, ya, kita kata ini negara-negara Georgia, ini semua masih lagi berada dalam Soviet Union. Tapi sekarang dah pecah lah, ya. Sekarang tinggal Republik Russia sajalah. Tapi kalau dulu Soviet Union ada negara-negara lain yang duduk bawah dia. Jadi mereka ini untuk melepaskan diri ketika sukan Olimpik sebagai contoh, ataupun ada kejohanan dunia. Jadi dan kejohanan dunia tu dibuat di Amerika ataupun di Europe, ya, mereka akan lari, mereka akan minta suaka politik, ya, daripada kedutaan, ya, kedutaan di negara-negara tersebutlah, ya. Jadi mana mereka minta perlindungan daripada negara tersebut. Sedangkan mereka ni adalah asalnya rakyat Soviet Union. Jadi makna mereka mampu untuk buat helah. Jadi orang Mekah pun boleh juga. Mana-mana yang masuk Islam tu, ya, ketika mereka bermusafir untuk berniaga, bila mereka sampai di Madinah, mereka boleh minta perlindungan daripada Nabi. Mereka dah masuk Islam, mereka boleh minta perlindungan. Jadi maknanya mereka ada helah, ya. Mereka buat helah untuk pergi musafir ke apa semua sebagainya. Bila sampai di Madinah, mereka pun minta perlindungan daripada Nabi. Mereka boleh ada kemampuan. Jadi mereka ini tidak dianggap sebagai orang yang dipaksa, tak boleh. Ya. Tetapi lelaki, perempuan dan kanak-kanak ni, ini orang yang tak ada helah langsung. Mereka ni cedera, cacat, sakit atau sebagainya. Mereka tak ada kemampuan. Ya. Dahlah mereka tak ada kemampuan untuk buat helah. Wala yahtaduna sabila, dan mereka pun tak tahu jalan nak pergi Madinah tu. Mereka bukan traveller.
Mereka bukan orang yang biasa bermusafir, tahu jalan, tak tahu. Ya, dan mereka tak ada kemampuan, tak ada kenderaan, ya, tak ada kawan yang boleh menemani mereka untuk berhijrah, mereka tak ada. Jadi oleh kerana itu, mereka diberi pengecualian, tidak dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam neraka Jahannam. Ya, itu dia punya pengecualian. Kemudian ayat yang ke-99. Faulaika asallahu ayya'fu anhum. Maka mereka itu asallah, mudah-mudahan. Ini pun belum tentu lagi. Kita harap-harap saja. Ya, mudah-mudahan. Apa yang berlaku? Mudah-mudahan ayya'fu anhum. Mudah-mudahan Allah maafkan mereka. Allah maafkan. Wa kanallahu ghafuran ghafura. Wa kanallahu afuwan ghafura. Dan Allah itu Maha Pemaaf, afu dan Maha Ghafur, Maha Pengampun. Ya, kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat dalam bulan Ramadan biasa kita doa, ya, terutamanya pada 10 malam terakhir, malam-malam berlakunya malam Qadar, kita doa Allahumma innaka afun. Ya Allah engkaulah, ya, Allahumma innaka afun. Ya Allah engkaulah Maha Pemaaf. Ya, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Engkaulah yang Maha memberi maaf dan maafkanlah kami ya Allah. Ya, ada perkataan afu. Kita tak kata Allahumma innaka ghafurun. Sebab bila kita sebut ghafur, pengampun dosa. Afu ni bukan sekadar diampun dosa tetapi di apa kita panggil, di delete, ya, catatan dosa itu dalam buku amalan kita. Kalau Allah ampun, ya, maknanya kita ni forgiven. Tetapi kesalahan itu masih tercatat dalam kita punya report card kita. Ya, sebab itu kita kata forgiven but not forgotten. Ya, jadi forgiven tu maksudnya dimaafkan. Tetapi bila kita kata afu, bukan forgiven saja, forgiven and forgotten. Maksudnya kesalahan kita tu dipadam daripada kita punya report card kita ataupun kita punya buku catatan amal kita. Yang itu yang kita nak. Sebab tu kita doa Allahumma innaka afun, bukan Allahumma innaka ghafurun. Ya, saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh membezakan, ya, dan buktinya ada pada ayat 99 surah An-Nisa. Allah buat dua sifatnya, ya. Yang pertama afuwan, yang kedua ghafuran, ya. Cuma kita baca afuwan kerana ada kana dekat depan. Ini melibatkan grammar bahasa Arab lah, ya, Arabic grammar. Ya, kalau kata-kata innallaha afuwun ghafurun. Tetapi kalau wa kanallah ada kana dekat depan. Bila kana tu masuk, biasanya, ya, perkataan dia akan berubah daripada afuun jadi afuwan. Daripada ghafurun, ya, baris depan jadi baris atas, ghafuran. Ini kaedah dalam bahasa Arab, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, selesai, ya. Ayat yang terakhir kalau kita boleh sebut di sini sebelum kita pergi ayat-ayat yang lain lagi yang berkaitan dengan hijrah. Allah kata wa man yuhajir fi sabilillah. Wa man yuhajir, dan sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah, ya, berhijrah. Ya, zaman Nabi dulu kena hijrah ke Madinah lah. Al-Madinah ke Yasrib nama lama dia. Nama baru dia Al-Madinah Al-Munawwarah. Zaman kita ni adakah dituntut untuk hijrah ke Madinah? Tak perlu lagi. Ya, kalau kita dapat offer untuk berhijrah ke sana, kerajaan Saudi offer, tu lainlah kan. Tapi kalau, ya, kalau offer dibuka, perlu tak kita mohon? Jawapannya tak perlu. Kerana apa tuan-tuan? Ya, kita tak perlu mohon sebab apa? Ya, kita tak perlu mohon tu sebab ya, yang pertama kerana tuntutan untuk berhijrah sudah tidak ada lagi. Ya, tu cerita dia. Ya, jadi apa ni, bila orang tanya kita, boleh tak ataupun perlu tak, wajib tak sekarang ni kita hijrah ke Madinah? Jawapannya tak perlu. Ya, jadi tu dia punya cerita dia, tuan-tuan. Ya. Okey, ya, setakat ni apa ni Ustaz Arab tuan-tuan boleh faham. Kalau ada soalan boleh tanya, ya. Tuan-tuan boleh unmute saja untuk tanya soalan, boleh. Ya, tak ada masalah. Ya, jangan biarkan Ustaz bersendirian, tuan-tuan. Walaupun, ya, sebahagian tuan-tuan nampak wajah dia. Ya, ada nampak wajah. Ramai yang nampak wajah tu. Tapi lebih ramai yang tak menampakkan wajah masing-masing. Ya, tak tahu apa sebab. Ya, jadi wajah tu jangan apa kita panggil, ya, video tu kena share lah. Ya, share screen kita. Tapi mute tu boleh, ya, mute kan. Kecuali kita ada soalan, kita unmute. Ya, itu dia punya trik dia, tuan-tuan. Ya, ramai tak nampak muka ni. Ya, ramai sungguh ni, tak nampak. Ya, okey, ya. Jadi rajin-rajinkanlah sharekan kita punya wajah tu, ya. Kak Kelly nampak balik. Tadi tak dia tak share tadi tu. Ya, Ustaz
Ustaz sebut bahawa dia dah nampak dah. Ya, Kak Faridah dia bersembunyi di sebalik apa tu. Ya, sebab dia bershare kan berdua. Baru dia lambai-lambai. Ya. Okey. Ya. Seterusnya apa lagi? Jadi penting kalau orang tanya kita hijrah ni penting ke tidak? Hijrah ni penting sebab orang yang berhijrah ya fi sabilillah wa may yuhajir fi sabilillah ayat 100 ini kemuncak dia. Yajid fil ardi, dia akan mendapati di atas muka bumi muraghaman kasiran wasa'ah. Dia akan mendapati ya rezeki dan harta benda yang banyak dan luas. Pintu rezeki Allah akan buka ya. Tuan-tuan, kalau Ustaz tanya, kebanyakan tuan-tuan asal daripada Kuala Lumpur ke? Asal Selangor ke tak? Ya, daripada bunyi tuan-tuan bercakap pun ya kita dah boleh agak ini bukan orang Selangor ni. Ya, bunyi dia cakap pun kita tahu dah ya. Ni orang Terengganu mungkin, ya, orang Kelantan, ya, ni mungkin orang Johor, orang tempat-tempat lain. Pasal apa kita datang Kuala Lumpur? Ya, yang pertama kerana rezeki. Ya, kita cari pekerjaan di sini, kita dilantik pegang jawatan di sini. Jadi maknanya orang yang dilantik ya ataupun orang yang pegang jawatan di satu tempat dia kena hijrah. Dan jangan bimbang, hijrah itu akan membuka pintu rezeki dia. Hijrah itu akan membuka pintu peluang dia untuk belajar agama. Sebab apa? Tuan-tuan, sebahagian kita walaupun dah pencen kita kata, ya dah bersara, kita tetap duduk di Lembah Kelang di Kuala Lumpur ni, tak balik kampung kita. Sedangkan di kampung ada tanah luas, ya kita boleh buat banglo kita di kampung, istana pun boleh buat di kampung. Pasal apa kita tak pindah tuan-tuan? Ya, sebab memang ya kita rasa lebih selesa duduk di sini. Ya, tempat hijrah kita ni kita rasa lebih selesa. Hatta baginda Nabi SAW setelah berhijrah ke Madinah, Nabi pulang ke Mekah untuk buat haji dan umrah saja tuan-tuan. Untuk membebaskan Mekah daripada jahiliah. Tapi Nabi duduk balik tak ke Mekah? Tak. Hatta ketika Nabi wafat, ya Haji Don, ketika Nabi wafat, adakah Nabi dikebumikan di Mekah? Tak tuan-tuan. Sedangkan Mekah itu jauh lebih mulia bumi dia daripada Madinah. Sebab itu solat di Madinah, ya, sama dengan satu solat sama dengan 1000 solat Haji Nazri, ya. Tapi ketika kita solat di Mekah, satu solat sama dengan 100,000 tuan-tuan. 100,000. Jadi mana yang lebih mana yang lebih kita panggil ya, yang lebih mulia kedudukan tempat dia? Dah tentulah Mekah. Tetapi mengapa jasad baginda tidak dikebumikan di Mekah? Kerana baginda wafat di Madinah, tempat hijrah baginda, dan Nabi kekal duduk di situ tuan-tuan. Ya, itu sebagai satu bukti yang paling jelas, dalil bahawasanya ya hijrah itu memang sangat-sangat dituntut dan mulia seseorang itu kerana hijrah dia. Dan Allah janji, ya, seperti mana kita dah buktikan tuan-tuan. Ya, bukan orang sini, tuan-tuan orang Kedah, orang Penang, ya, macam Datuk Osman orang mana Datuk? Orang Kedah ke Penang? Penang. Oh, Penang, ya. Berai, Kerasinia. Seberang Berai. Tapi duduk di mana? Duduk di Kuala Lumpur tuan-tuan. Di USJ. Ya, duduk di USJ. Ya, Kak Faridah asal pun mana Kak Faridah? Asal? Saya asal Selangor tapi berhijrah all over the place. Dia Caca Barbar. Tempat kan berhijrah kerana kemari. Dengan sebab hijrah tu kita jumpa kawan yang ramai, ya, kita dapat Allah buka pintu rezeki kita, ya, berkenalan dengan orang macam-macam. Ya, dan semua benda ni adalah benda yang dituntut sebenarnya, ya. Kita tak perlu hijrah ke Madinah dah. Ya, boleh mute balik, ya. Boleh mute balik. Okey. Wa may yuhajir fi sabilillah. Sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah, Allah janji yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Nescaya dia akan mendapati di atas muka bumi ini muraghaman. Muraghaman tu macam ghanimah. Ya, dia dapat ghanimah, dia dapat harta benda. Ya, dia dapat kita panggil pintu rezeki yang kasiran, yang banyak, wasa'ah, dan juga keluasan. Pintu rezekinya Allah buka. Ya, mungkin kalau kita panggil, kalau di kampung dia boleh juga kerja, boleh juga ada pendapatan, ya. Tapi mungkin tak semewah seperti mana dia duduk di Kuala Lumpur. Dia duduk di pusat bandaraya. Itu sebagai contoh, ya. Kemudian Allah sambung lagi, wa man yakhruj min baitihi. Wa man, dan sesiapa, lelaki ke perempuan ke, yakhruj, yang keluar, min baitihi, daripada rumahnya, ya, daripada kampung dia. Kalau di sini daripada Mekah lah. Muhajiran ilallah wa rasulihi, berhijrah kepada Allah dan Rasul. Ya, sebab Allah perintah hijrah ke Madinah. Nabi pun dah hijrah ke Madinah.
Tetapi dalam perjalanan, ya, nak menuju ke sana, summa kemudian yudrikhul maut, kemudian dia didatangi oleh kematian. Maksudnya dalam perjalanan belum sampai Madinah mati dia. Sama ada jatuh kuda mati, ya, kena panah, ya, kena sengat dengan binatang berbisa, ya, kena patuk ular dan sebagainya, meninggal dia di pertengahan jalan. Maka Allah janji, Allah kata faqad, maka sesungguhnya waqa'a ajruhu 'ala Allah, ya, maka pahalanya akan tetap diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bertanggungjawab memberikan pahala pada dia. Ya, macam kita lah, ya. Allah kira niat, ya, dia dah niat nak pergi apa kita panggil, ya, nak bermusafir. Ya, dah niat dah. Ya, macam kita kata orang yang sudah buat tempahan untuk pergi umrah, kita kata. Ya, umrah Ramadan, ya. Tapi tak boleh sebab Covid, ya, dan sebahagian daripada mereka mungkin apa kita panggil dah bayar penuh. Dan sebahagian daripada mereka tak dapat full refund, tuan-tuan. Tak dapat full refund. Ya. Pasal company travel agency tu pun tak dapat full refund daripada airline. Ya, Emirates ke Saudi ke tak bagi full refund. Ya. Dan hotel serta perkara-perkara lain yang telah dibuat bayaran penuh di Mekah pun tak bagi duit balik. Bagi duit tapi very minimal, kita kata. Tak tahu berapa persen bagi. Ya. Jadi dia tak dapat pergi. Tapi dapat tak pahala? Pahala tetap Allah catat. Orang yang namanya naik untuk pergi haji pada tahun ni, ya, dia dah buat rayuan. Dah 5 tahun buat rayuan tak dapat. Tahun ni buat rayuan dapat, tuan-tuan. Ya, bila buat rayuan tahun ni dapat, gembira sungguh. Buat kenduri, 2 kali kenduri dah. Sekali buat di Seberang Perai di kampung dia, sekali lagi buat di USJ, kita kata. Ya, nak pergi dah. Tetapi akhirnya tak dapat pergi, tuan-tuan. Yang apa kita panggil, yang paling sedih sekali, mereka yang dah buat rayuan pada tahun ini untuk pergi, dah lulus, tahun depan tak terpakai, tuan-tuan. Kena buat rayuan balik. Tuan-tuan. Tak ada janji bahawasanya confirmation siapa yang dapat rayuan diterima tahun ni, tahun depan boleh pergi. Tak dapat, tuan-tuan. Ya, jadi maknanya nak bagi tahu macam tu cabaran dia. Dapat tak pahala dia, tuan-tuan? Pahalanya dapat sebab Allah ambil daripada kisah ni. Sesiapa yang sudah berniat untuk hijrah, keluar dari rumah dia, memang menuju pada Allah dan Rasul ke Madinah, ya. Tiba-tiba dalam perjalanan dia ditimpa kematian. Ya, kena tembak, kena panah, kena pedang, kena gigit dengan binatang berbisa, dipatuk ular, jatuh kuda, jatuh unta dan sebagainya, meninggal. Ya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sesungguhnya pahalanya ajruhu 'ala Allah, tanggungjawab Allah bagi pada dia. Wa kana Allahu ghafuran rahimah, dan ya Allah Subhanahu wa taala itu ghafuran, maha pengampun, ya, rahimah, maha belas kasihan. Pasal apa maha pengampun? Kerana memang Allah ampunkan dosa. Tetapi ada orang yang tidak layak untuk diampunkan dosa. Memang dia tak layak. Ya, kalau nak kira dari segi kelayakan, dia tak memenuhi syarat. Jadi bila dia tak memenuhi syarat, dia tak layak untuk diampun. Tetapi Allah ampun tak? Allah ampun. Kerana apa Allah ampun? Kerana sifat Allah rahimah. Tuan-tuan bila baca Quran, tuan-tuan kena alert benda-benda macam ni. Cuba tengok. Apa sifat-sifat Allah yang Allah bagi? Macam tadi. Ayat 99, afu dan ghafur. Maha pemaaf dan maha pengampun. Pasal apa letak dua? Pasal Allah nak bezakan. Ada orang yang bila diampun, dia punya catatan amalan jahat itu pun dihapuskan. Ada orang yang memang diampun tapi catatan tetap ada. Ya, macam report card kita lah. Ya. Ada yang merah-merah yang fail dapat F tu, tuan-tuan, tak boleh nak padam. Ya, tak boleh nak padam. Kita boleh tampal tapi tak boleh padam. Ya, tampal dengan kita punya, kalau dulu yang tak dapat kredit bahasa Melayu, dia boleh ambil July paper lah. Ya, July paper tu kita kata result tampal lah. Ya, tapi result lama tu ada tak kat situ? Ada, tak boleh buang. Ya, itu dia punya cerita dia. Jadi sebab itu dibezakan afu dengan ghafur. Di sini ayat 100 Allah beza ghafur dengan rahim. Ya, ghafuran rahimah. Kerana setiap orang yang layak untuk diampun, Allah akan ampun. Tetapi bukan semua orang layak diampun kerana kadang-kadang syarat tidak dipenuhi. Ya, sebab itu ada benda yang kita doa Allah tak bagi lagi sebab kita belum memenuhi kriteria dia lagi. Ya, jadi kita minta. Cuba tanya Kak Wan, ada tak doa yang dia minta Allah tak bagi lagi? Ada. Walaupun dia tak bercakap tapi faham, ada. Ya, Haji Hashim contoh, ada tak benda yang dia minta Allah belum bagi? Ada, pasti ada. Mengapa Allah tak bagi lagi? Mungkin kerana belum waktunya. Mungkin bulan ni tak dapat, bulan depan Allah bagi. Mungkin tahun depan.
Ya, mungkin Allah tak bagi pada dia, Allah bagi pada anak dia pula. Macam tu maksudnya. Ataupun cucu dia. Ya, kerana apa? Kerana macam kita jugalah menanam buah kan, pokok. Datuk nenek kita tanam pokok durian. Ya. Bila dia tanam pokok durian, dia dapat rasa tak buahnya? Tak dapat. Dia tahu tak bahawasanya pokok tu akan berbuah selepas 6 atau 7 tahun? Memang dia tahu. Tapi pasal apa dia tanam juga? Sebab dia kata, kalau saya tak dapat hasil, anak saya insya-Allah dapat. Kalau anak saya tak dapat hasil, cucu saya akan dapat. Ya. Jadi maknanya dia ada wawasan kita panggil. Ya. Dalam kepala dia tu dia dah ada apa? Mind setting bahawasanya bila dia buat kebaikan bukan untuk dia saja, ya. Untuk orang lain juga. Itu cerita dia. Setakat ni ada apa-apa soalan tuan-tuan nak tanya? Datuk Osman ada apa soalan? Silakan. Kalau ada boleh. Belum ada Ustaz. Belum ada, ya. Tuan-tuan lain, Haji Don ada. Kak Masyitah ada soalan? Ya, sila. Haji Mak Syah. Ustaz, saya ada soalan. Silakan. Kalau kita doa Allahumma ka'fu wa tuhibbu tu untuk hari-hari pun boleh kan? Boleh. Mana tak mesti Ramadan lah. Cuma Saja kan? Ramadan tu lah kemuncak dia. Ya, jadi kalau hari-hari biasa minta boleh. Sebab tak ada, dia tidak mesti masa Ramadan saja. Tapi kalau masa Ramadan tu memang kena minta lah. Ya, rugilah tak minta. Boleh. Waktu lain pun boleh. Tak ada masalah. Okey, ada lain soalan? Silakan. Ada apa lagi? Ya. Siapa tu? Ya, Kak Ainun pun tak nampak wajah dia. Ya, Kak Alimah pun tak nampak wajah. Ya, ada soalan ke tidak? Tak ada ya? Jadi kalau ada boleh tanya. Jadi kita wrap up saja untuk ni sebelum kita masuk ayat lain, kita buat apa kita panggil summary saja. Ustaz mulakan tadi kalau tuan-tuan ingat ya, perbincangan kita ni tentang peperangan pertama yang berlaku ya kepada baginda Nabi dan orang-orang Arab jahiliah yang kita panggil peperangan Badar. Ni kisah peperangan Badar ni. Dalam perang Badar, orang Islam ada lebih kurang 305 orang. Asalnya 313. Tetapi ada 8 orang dia dapat exception. Ya, contoh macam Saidina Osman sebab isteri dia Ruqayyah sakit tenat. Bila Ruqayyah sakit tenat, maka Nabi izinkan dia untuk jaga isteri dia yang sakit. Ya, bukan sebab dia menantu Nabi, bukan sebab yang sakit tu anak Nabi, bukan. Ya, kerana memang dah isteri dia sakit. Takkanlah dia nak pergi diperintah pergi berjuang juga. Ya, tapi dia sudah mendaftarkan nama. Mana dalam database ahli Badar nama dia dah ada. Ya, yang penting niat. Dapat tak pahala perang? Dapat. Walaupun dia tak pergi kerana ada halangan. Ya. Jadi gugurlah dia, ya. Maksudnya tak ada dalam senarai asal. Senarai asal ada 313. Tapi dalam senarai yang berperang hanya 305 orang saja, ya. Kemudian tentera Quraisy ada 1,300 orang. 1,300 orang, 300 tarik diri kerana kata mereka nak buat apa kita perang. Ya, kerana tujuan mereka asalnya untuk menyelamatkan pasukan dagang Abu Sufyan. Ya, sebab Abu Sufyan dalam perjalanan balik daripada negeri Syam, daripada Syria, nak balik ke Mekah, ya, mereka akan lalu kawasan yang berdekatan dengan Al-Madinah. Jadi orang Quraisy bimbang Nabi dan para sahabat akan serang pasukan Abu Sufyan. Jadi oleh kerana itu mereka buat, ya, mereka tubuhkan pasukan tentera untuk, ya, menjaga pasukan dagang Abu Sufyan. Tetapi mereka dapat berita pasukan Abu Sufyan dah selamat, dapat elak dah. Sebab Nabi tunggu di desert highway, sedangkan Abu Sufyan lalu coastal highway. Jadi mana nak bertembung? Tak bertembung lah tuan-tuan. Ya, jadi oleh kerana itu selamat. Bila selamat, 300 daripada tentera Quraisy tadi kata, nak buat apa kita perang lagi? Sebab tujuan kita nak selamatkan Abu Sufyan. That is the mission. Jadi bila mission tu dah accomplish, tak payahlah mereka balik. Tinggal 1,000. Dalam 1,000 orang itu, ada tak orang Islam? Jawapannya ada. Mengapa orang Islam ada? Kerana mereka tidak berhijrah. Ya, mereka masuk Islam, ada yang saja senyap-senyap. Mereka menyatakan keimanan pada Allah dan Rasul, tapi mereka tidak menyahut seruan untuk hijrah. Ya, sahabat-sahabat dah hijrah dah. Mereka tak hijrah. Bila mereka tidak hijrah, keislaman mereka tidak diketahui oleh oleh orang Islam yang lain sebahagiannya. Ataupun orang Quraisy tak tahu mereka ni masuk Islam. Mereka senyap-senyap je. Ya.
Jadi apa yang berlaku? Ya, yang berlaku ialah ketika Abu Jahal tubuhkan pasukan tentera untuk lawan dengan Rasulullah di medan Badar, orang-orang Islam yang menyembunyikan keimanan dia tadi pun kena kerah sama. Itu yang mereka klaim mereka ini golongan yang dipaksa. Mereka sebenarnya tidak dipaksa. Kalau mereka hijrah ke Madinah, ya, mereka tidak dapat dipaksa oleh Abu Jahal. Jadi mereka tak hijrah. Akhirnya mereka terpaksa ikut Abu Jahal. Dalam 1000 tentera tadi ada orang Islam. Yang menariknya tuan-tuan, ya, bila mereka lawan dengan tentera Islam, mereka terbunuh. Mati mereka ni, orang Islam tadi. Ya, mana mereka dibunuh oleh orang Islam sendiri. Ya, pasal mereka berada di tempat orang jahat. Sebab itu kita bila berada di kalangan orang jahat, kita dianggap orang jahat juga. Ya, kita dianggap orang yang bersyubhat. Ya, kita dianggap partners in crime. Ya, kita dah biasa sebut dah. Ya, dia orang baik tetapi dia ambil shortcut. Ya, daripada apa kita panggil, daripada jalan Tengku Abdul Rahman, dia nak pergi jalan Raja Laut. Daripada jalan Tengku Abdul Rahman nak pergi jalan Raja Laut tu, kalau nak pusing ikut Maju Junction tu jauh. Jadi dia ikut shortcut aja, jalan kaki. Ya, jalan kaki masuk ikut lorong Haji Taib kita kata. Ya, memang lorong Haji Taib tu antara jalan Tengku Abdul Rahman dengan jalan Raja Laut. Bila dia lalu kawasan tu, tiba-tiba sekumpulan pasukan polis penguatkuasa pun masuk kawasan tu. Tangkap orang yang hisap dada, tangkap orang yang apa kita panggil gelandangan dan sebagainya. Dengan pakcik yang lalu tadi, pakcik ni Tuan Haji ni dia AJK masjid. Ya, pakai kopiah pun. Tapi dah duduk kawasan tersebut, bila polis datang, Black Maria datang, dia hangkut je dengan Tuan Haji sekali kena angkut tuan-tuan. Ya, kena angkut juga. Jadi bila dia kena angkut, ya, dia kata tak, saya sekadar lalu sini, saya AJK masjid lah apa, peduli apa polis tuan-tuan. Ya, dia kata nanti dekat balai nanti Tuan Haji, bukan Tuan Haji, kau cerita kat balai nanti. Ya, konon AJK masjid lah apa pakai kopiah, itu hanya apa kita panggil, ya, hanya berlakon saja, dia tuduh macam tu. Ya, bila sampai di sana kena buat ujian air kencing, kena soal jawab, ya, dan akhirnya barulah terbukti rupanya memang Tuan Haji tadi tak bersalah. Dia bukan main-main, memang dia jenis pakai kopiah. Memang betul pun, ya, dan naik haji 2 kali dah. Ya, umrah tak tahu berapa banyak kali. Jadi akhirnya polis pun minta maaf, dia kata minta maaf lah Tuan Haji, kami sudah tersilap tangkap Tuan Haji. Saya dah bagi tahu tadi, tapi Tuan tak percaya. Dia kata tadi kita tak ada bukti lagi, sekarang dah terbukti Tuan tak salah. Ya, tapi kena tangkap, sama-sama kena angkut juga. Ya. Jadi apabila kita balik pada cerita sahabat Nabi tadi yang duduk di Mekah, yang tak hijrah. Jadi mereka dipaksa masuk kumpulan Abu Jahal. Bila mereka terbunuh, Abu Jahal pun mati tuan-tuan. Abu Jahal mati, Umayyah bin Khalaf mati. Ya, siapa lagi? Ramai lagi, ya. Apa kita panggil? Utbah bin Rabi'ah mati, adik dia mati, anak dia mati, ramai. Ini keluarga Hindun. Ya, ni bapak dia, pakcik dia, abang dia semua mati. Jadi ketika mereka dibunuh, orang Islam pun ada dibunuh. Ya. Ketika mereka dibunuh, maka ketika malaikat cabut nyawa mereka, akhirnya malaikat pun tanya. Malaikat kata, apa hal kamu ni beriman? Ya, dah masuk Islam tapi pasal apa tak hijrah? Kata mereka, kami bukan tak nak hijrah. Kami ni golongan yang dipaksa. Ya, kami bukan kami tak boleh kami beriman, tapi dah Abu Jahal paksa kami pergi juga. Jadi kata mereka kami orang yang dipaksa, ya. Kata malaikat, bukankah ya ardullah, bumi Allah ini wasi'ah, luas. Bumi Allah ni luas. Yang kamu tak nak hijrah pasal apa? Ya, bagi alasanlah. Perniagaan, sebab keluarga, sebab rumah, sebab apa, sayang nak tinggalkan. Dengan sebab tu mereka dipaksa oleh Abu Jahal masuk dalam perang, mati kena bunuh. Maka Allah kata apa? Fa ulaika ma'wahum jahannam. Ayat 97 mula-mula tadi. Maka makwa mereka, ya, tempat tinggal, tempat kembali mereka nanti adalah Jahannam. Wasa'at masirah, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian Allah nak buktikan bahawasanya Allah adalah Maha Adil. Ya, kerana ada juga yang tak hijrah tadi, orang yang memang tak mampu nak hijrah. Ya, mereka memang tak mampu nak hijrah. Ya. Jadi Allah bagi pula ciri-ciri dia. Siapa dia? Lelaki pun boleh, perempuan pun boleh, budak-budak kanak-kanak pun boleh. Tetapi apa ciri mereka? La yastati'una hilah. Mereka tak ada helah. Macam tadi Wadah tadi kan ada helah. Wadah tadi ingat tak? Cerita, ya, dia pergi biara dan dia jumpa dengan ahli sihir. Bila dia lambat sampai rumah ahli sihir, ya, biarawan tadi, the monk tadi bagi tahu.
Dia kata kau bagi tahu saja, mak aku tahan aku sebab nak kena buat kerja rumah. Jadi ahli sihir tak marahlah pada dia. Sebab kena taat pada mak juga. Ya. Jadi oleh kerana itu dia selamat. Ya. Seperti mana seorang lelaki tadi yang bersembunyi di rumah kawan dia di negeri yang lain. Bila dia datang, bila pengawal-pengawal datang untuk tangkap dia, maka kawan dia tadi buat helah. Kawan dia kata, di dalam ni tu maknanya dalam genggaman tangan dia tu tak ada. Memanglah macam mana kawan dia nak duduk dalam genggaman dia, yang duduk dalam genggaman dia tu apa dia? Dia punya buah tasbih dia. Ya, itu helah yang dibenarkan. Ada tak helah yang tak dibenarkan? Ada, macam Tok Sami tadilah. Ya, setakat saya duduk di sini dia kata tak ada pula nampak seorang lelaki bawa 2 ekor lembu. Sedangkan tapi kalau saya duduk sana tadi dia nampaklah, dia tak cakap. Maknanya dia buat helah yang tidak dibenarkan. Ya, jadi yang tu Allah tak izinkan. Jadi maknanya ada juga yang kalau untuk sekadar melepaskan diri daripada orang zalim ataupun untuk mengelakkan daripada kita panggil timbulnya mudarat yang lebih besar, tu boleh je. Ya, tapi macam tadilah, ada dalil tak? Bukan kita buat-buat sendiri tak boleh. Mesti ada dalil. Dalil tu datang daripada contoh dalam Quran, dalam hadis, dalam pergaulan semasa ada contoh dia. Tapi tidak boleh kita bermudah-mudah, tidak. Mesti ada panduan dia, tuan-tuan dan puan-puan. Ada ayat dia. Quran pun bagi tahu. La yastati'una hilah. Kalau dia tak ada hilah, tak apa. Walaupun dia mati dibunuh. Wala yahtaduna sabila. Dia pun tak tahu jalan nak pergi macam mana, tak tahu. Jadi yang ini ada pengecualian. Selesai. Kemudian Allah nak bagi tahu bahawasanya Allah ini bukan sekadar mengampun dosa tetapi menghapus dosa. Allah menghapus. Dosa yang diampun tu, ampunlah. Tapi dosa itu masih tertulis dalam buku catatan amal. Jadi untuk menghapuskan buku dalam catatan amal tadi, nak kena satu lagi sifat Allah, afuun, ghafur. Jadi afu, maha pemaaf, ghafur, maha pengampun. Itu cerita dia. Kemudian ayat terakhir, sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah, yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Dia akan dapat keluasan, keluasan rezeki, dia akan dapat kebahagiaan, macam-macam tuan-tuan. Ada kita sebagai contoh bertemu jodoh pun boleh. Bukan jodoh kerja saja. Jodoh pekerjaan pun dapat, jodoh rumah pun dapat tuan-tuan. Jodoh pasangan hidup, suami isteri pun dapat, macam-macam. Kerana apa? Kerana hijrah. Maknanya ini kelebihan orang yang berhijrah. Walaupun tidak ada tuntutan. Dalam hadis yang sahih, riwayat Muslim, Nabi kata, la hijrata ba'dal fatahi. Tidak ada tuntutan hijrah selepas daripada pembukaan kota Mekah. Tadi Ustaz sebut tadi kan, Nabi masa hijrah tadi berapa umur dia, Haji Don? Masa hijrah berapa umur? Dah bagi tahu dah tadi? Berapa umur dia, Haji Don? Sila unmute kan? Tadi dah sebut dah mula-mula tadi. Kak Kelly berapa, Kak Kelly? Ketika Nabi hijrah, berapa umur? Oh, 50. 50? 53. 53. Kan 40 kan dapat wahyu. 40, lepas tu dakwah 13 tahun. Dakwah 13 tahun, betul. Jadi campurkanlah kan? Ya. 53 tahun tu hijrah. 53 tahun hijrah, 2 tahun lepas tu berlaku perang Badar. Maknanya masa berlaku perang Badar, berapa umur Nabi? Dah 53 campur 2, 55 lah. Kan? Masa Nabi umur 55 tu berlaku perang Badar. Masa umur Nabi 55. Itu tahun yang kedua. Tahun yang ke-8, maknanya 6 tahun lepas tu, Nabi dah umur 60 berapa tu, Nabi 55, kemudian 6 tahun lepas tu. 6 tahun pula. 55 campur 6, maknanya 61 lebih kurang. Jadi 61, lebih kurang 61 tahun. 60 nak masuk 61. Berlaku peristiwa pembukaan kota Mekah. Jadi sesiapa yang hijrah ke Madinah sebelum masa umur Nabi 61 tu, maknanya sebelum pembukaan kota Mekah, dia dapat title, dapat anugerah. Apa anugerah tu? Anugerah tu dipanggil muhajirin. Baru dapat title muhajirin. Tapi kalau masa dia nak hijrah tu selepas Mekah dibuka, selepas Mekah dibebaskan daripada jahiliah, dia tak dapat title muhajirin. Macam kita sekarang. Kita dapat offer. Contohlah, kita engineer, kita jadi petroleum engineer, ataupun civil engineer ke, buat projek besar di Saudi. Oleh kerana Saudi suka dengan kita, dia anugerahkan kita nationality, kewarganegaraan, duduk di Saudi.
Ya, dan dia boleh dia suruh kita pilih. You nak duduk kat mana? Kita kata kalau boleh duduk Madinah lah. Bila kita datang duduk Madinah, ya, adakah kita akan digelar sebagai muhajirin? Jawapannya tidak. Kerana muhajirin itu adalah title yang Allah bagi hanya sebelum pembukaan kota Mekah saja. Masa pembukaan kota Mekah tadi berapa usia Nabi Haji Don? Berapa tadi? Tuan-tuan, ya? 61. 61 lah. Ya, 61 betul Kak Faridah. 61. Sebab masa perang Badar tadi berapa usia Nabi Haji Nazri? Masa perang Badar? 55. Ya. Masa hijrah 53. Campur 2 tahun lagi 55. 55. Ya, 55 tu perang Badar. Perang Badar ni lah cerita perang Badar ni. Bagaimana sekumpulan ya orang Islam terbunuh dalam perang tersebut dan mereka mampu untuk hijrah tapi tak nak hijrah. Sebab apa mereka tak nak hijrah? Antara sebabnya sebab perniagaan. Sebab perniagaan mereka di Mekah tu dah bagus dah. Antara yang tak mau hijrah tuan-tuan, nama dia ialah Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas tak mau hijrah. Pasal Sayyidina Abbas ni adalah seorang ceti. Beliau adalah seorang ceti. Ya. Masa tu percetian tu dibenarkan lagi. Belum ada pengharaman lagi. Boleh bagi pinjam orang duit, lepas tu ambil untung. Makan bunga kita kata. Ya, makan bunga. Boleh. Makan duit bunga boleh. Jawapannya peringkat awal boleh. Sekarang tak boleh lah. Ya, jadi peringkat awal, ya, Sayyidina Abbas, pak saudara Nabi, pak saudara muda lah. Sayyidina Abbas dengan Nabi kan beza 3 tahun aja. Ya, maknanya ketika Nabi hijrah umur 53, masa tu Sayyidina Abbas umur 56. Ya, jadi dia tak hijrah. Ya, pasal dia belum masuk Islam pada ketika itu. Walaupun dia sayang Nabi tapi tak masuk Islam. Pasal apa tak masuk Islam? Kerana masuk Islam ni hidayah Allah. Ya. Kadang-kadang kita tengok di luar sana, orientalis sebagai contoh, belajar bahasa Arab, belajar Quran. Kalau kita tanya dia tentang hadis, tentang Quran, macam-macam dia tahu. Ya. Tetapi dia masuk Islam tak? Belum lagi. Kerana apa? Kerana hidayah itu milik Allah. Ada ramai orang di luar sana, ya, kawan-kawan kita yang tahu Islam ni bagus. Dia tahu dah. Ya. Dia pernah belajar di UIA. Ya. Dia ambil law, dia masuk UIA, dia belajar tentang undang-undang Islam. Bila dia belajar, dia tengok apa semua sebagainya, dia rasa terpikat dengan Islam. Tapi dia belum masuk Islam lagi. Ya. Kerana apa? Ya. Kerana mungkin dia belum yakin lagi. Ataupun kerana dia bimbang keluarga dia akan boikot dia. Ya. Elok dia dapat harta pada mak bapak dia, tak dapat. Jadi oleh kerana itu dia tak mau isytihar dia masuk Islam. Tapi bagi kita orang-orang begini sepatutnya dia isytihar Islam juga tapi secara senyap-senyap. Ya, tak payah tukar nama kita kata. Ya. Sebab itulah ya. Sebab itu bila apa kita panggil ya? Bila seseorang itu masuk Islam tak mesti dia isytihar. Macam Najasyi, ya, Maharaja Najasyi di Eritrea, di Ethiopia, ya, di Abyssinian Empire, ya, empire dinamakan Abyssinia, tu empire besar di Afrika sana yang merangkumi negara Ethiopia, ya, Djibouti, Somalia, masuk Yaman. Ya, dia masuk Islam tapi dia tak isytihar. Sebab itu ketika dia meninggal, dia mati, Nabi dan para sahabat melakukan solat jenazah secara apa tuan-tuan? Secara ghaib. Ya, secara ghaib. Kerana apa? Kerana dia seorang Muslim. Orang lain tak tahu. Ya. Tetapi Jibril bagi tahu Nabi, dia dah masuk Islam. Jadi oleh kerana dia dah masuk Islam, maka kita kena buat solat jenazah ghaib kepada dia. Kerana Nabi duduk di Madinah, dia meninggal di Ethiopia sana, di Eritrea. Ini menunjukkan bahawasanya walaupun dia Muslim, dia tak isytihar. Kerana dia bimbang jawatan dia tadi. Kalau dia isytihar dia Muslim, dia akan digulingkan oleh rakyat dia. Ya, jadi dia senyap-senyap. Mana dia tak zahirkan bahawasanya dia seorang Muslim. Jadi oleh kerana itu selamatlah dia. Dan dia masih dapat menjaga dia punya jawatan tadi. Ya. Tetapi ya, Sayyidina Abbas tadi dia tak masuk Islam lagi peringkat awal. Dalam peperangan Badar, walaupun dia tak nak lawan Nabi, dia memang belum Muslim, tapi dia tak lawan Nabi. Dia sayang Nabi. Jadi Sayyidina Abbas telah dikerah oleh Abu Jahal untuk sama-sama menyertai pasukan Quraisy. Ya, yang berapa orang tadi jumlah dia? Berapa jumlah tentera Quraisy tadi? Berapa tuan-tuan? Asal-asalnya berapa? Berapa Mak Syah? Haji Mak Syah? Berapa jumlah asal tadi? Ya, tuan-tuan tak 1,300. 1,300. Tetapi 300 telah tarik diri kan Datuk Osman? Yep. Pasal apa mereka tarik diri Datuk Osman?
Depa nak defend tu dah tak ada lah, dia pergi ikut jalan coastal highway. Objektif dia lain. Pasal tujuan Objektif lah mereka, Tujuan dia untuk yang ke tujuan nak jaga Abu Sufyan punya pasukan dagang tadi. Jadi pasukan dagang dah selamat. Jadi apa tujuan kita nak pergi lawan dengan Nabi lagi? Tak perlu. Sebab tu 300 orang tarik diri. Yang tinggal hanyalah 1,000 orang saja. Dalam 1,000 tu termasuklah Sayyidina Abbas. Termasuk Sayyidina Abbas, termasuk abang Sayyidina Ali. Yang kita belajar 2 minggu lepas. Abang Sayyidina Ali. Nama dia ialah, siapa nama abang dia tu? Nama abang dia ialah Uqail bin Abi Talib. Ali kan anak bongsu. Ali, dia ada abang dia Ja'far masuk Islam. Dia ada abang seorang lagi, Uqail. Uqail pun kena tangkap dalam perang Badar, kena paksa juga. Walaupun mereka keluarga Nabi, mereka dikerah, mereka ditangkap dalam perang Badar, terpaksa bayar tebusan. Kalaulah mereka terbunuh dalam perang Badar, habislah. Memang ma'wahum jahannam lah, tempat kembali mereka jahannam. Memang jahannam lah hidup mereka. Tetapi Allah masih sayang mereka ni. Selamat, tak kena bunuh. Tetapi akhirnya masuk Islam dia. Selepas tu baru masuk Islam. Jadi maknanya nak bagi tahu, ada orang yang mampu tapi tak mahu dia, tak mahu hijrah. Maka mereka dapat penangan. Penangan dia ialah masuk neraka jahannam. Tapi bagi orang yang dikecualikan, tidak ada kemampuan, selamatlah. Itu kalau kita boleh detailkan sikit. Kemudian Ustaz nak ajak tuan-tuan untuk tengok satu surah. Surah apa kita panggil? Surah apa tu? Surah Ali Imran. Di hujung surah Ali Imran ayat 195. Ali Imran ayat 195. Kalau kita boleh tengok Ali Imran. Ini hujung surah Ali Imran. Kalau tuan-tuan masih ingat, Ustaz ada sebut bila kita bangun tahajud, bagi sesiapa yang bangun tahajud, sunat bagi dia membaca ayat 190 sampai ayat 200 dalam surah Ali Imran. Sunat bagi dia baca ayat 190, ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ard, sampai ayat 200. Ini kebiasaan Nabi. Bila bangun malam, bila bangun sebelum subuh, bangun saja, maknanya ambil wuduk apa semualah, jangan dalam tandas pula baca, jadi baca, kita sunat membaca ayat 190 sampai 200. Kalau tak boleh baca semua pun baca sebahagian. Baca sebahagian. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pada kita panggil perubahan malam dan siang, itu adalah tanda-tanda kebesaran bagi orang yang berakal. Siapakah orang berakal itu? Orang yang sentiasa mengingati Allah. Ketika mereka duduk, ketika mereka berdiri, duduk, dan ketika mereka berbaring. Jadi mereka sentiasa memikirkan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada doa-doa. Dia banyak doa di situ. Jadi sunat baca ayat 190 sampai ayat 200. Yang kita nak bincang ni ayat 195. Jadi 195 kita ambil tengah, bukan bukan baris yang pertama tu, baris yang kedua kita tengok daripada perkataan fallazina hajaru. Yang fastajaba lahum, tak payah lompat saja terus, nak fokus pada hijrah tadi. Apa ayat dia? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fallazina hajaru. Jumpa tak? Ayat 195 sebelah kiri. Jadi Allah kata fallazina hajaru. Maka orang-orang yang berhijrah. Ni cerita hijrah lagi. Sebab tajuk kita hari ni hijrah. Fallazina hajaru. Maka orang-orang yang berhijrah. Wa ukhriju. Dan mereka dihalau keluar. Siapa dihalau keluar ni? Nabi lah. Nabi kena halau tuan-tuan. Abu Bakar, Umar, Osman, semua kena halau ni. Jadi, dan orang-orang yang mereka berhijrah. Wa ukhriju min diyarihim. Dan mereka dihalau keluar daripada kampung halaman mereka. Macam Nabi lah. Nabi, Abu Ubaidah, Omar, Abu Bakar. Jadi mereka ini wa'uzu fi sabili. Mereka disakiti pada jalan Allah. Ketika mereka beriman, mereka disakiti. Siapa yang disakiti ni? Ramailah sahabat Nabi disakiti. Abu Bakar pun kena juga. Yang tak kena Sayyidina Umar. Rasulullah pun orang letakkan
perut unta yang busuk di belakang baginda ketika Nabi sujud, ya, Nabi solat di depan Kaabah. Ni masa peringkat awal, ya. Nabi diludah, ya, Nabi dijerut lehernya oleh Abu Jahal, ya. Dan banyak lagi perkara-perkara yang jahat yang mereka terima, maknanya mereka disakiti pada jalan Allah. Kemudian bila mereka dah berhijrah, waqatalu, dan mereka berperang pada jalan Allah, perang Badar, perang Uhud, ya, perang Khandaq. Wa qutilu, dan mereka dibunuh, ya. Mereka berperang dan mereka dibunuh, ya. Dalam perang Badar tu dibunuh, termasuklah Sayyidina Hamzah, bapa saudara Nabi pun dibunuh juga. Maka apa yang mereka dapat? La ukaffiranna anhum sayiatihim. Lalu Allah kata, ya, la ukaffiranna, aku pasti akan menghapuskan anhum sayiatihim. Aku pasti akan menghapuskan, ya, daripada mereka kesalahan-kesalahan mereka. Allah ampun dosa, tuan-tuan. Ya, kesalahan mereka Allah ampunkan. Wala udkhilannahum, dan Allah akan masukkan mereka ini ke dalam jannatin, dalam syurga. Orang yang tak hijrah tadi masuk neraka jahanam. Ini orang yang berhijrah dibunuh, apa jadi, tuan-tuan? Ya, mereka masuk ke dalam la udkhilannahum. Pasti aku akan masukkan mereka ini dalam jannat, dalam syurga-syurga, taman-taman tajri yang mengalir, min tahtiha, di bawahnya, al-anhar, anak-anak sungai. Sawaban min indillah, sebagai balasan pahala daripada sisi Allah. Allah bagi mereka. Ya. Jadi kalau Quran ni selalu sebut tentang taman-taman yang di bawahnya mengalir air. Ya, kalau kita di dunia ni kita panggil water park, tuan-tuan, water park. Ya, water park ataupun theme park. Ya, cuba kita tengok water park, banyaklah tempat water park ni. Ya, Sunway Lagoon kita kata, ya. Seronok kita pergi pun, kita tengok dengan air dengan apa, memang hebatlah, ya. Kita pergi ke mana, ke Melaka atau Formosa sebagai contoh. Ya, ni semua ya, pergi mana-manalah, ya, di Pahang ke di Tambun, ya, The Lost World of Tambun lah apa. Memang seronok, tuan-tuan. Ya, dan memang biasanya taman-taman tempat cantik ni dikaitkan dengan air, ya. Tuan-tuan pun bawa balik kan, ya. Kak Kelly, Kak Masyitah, Kak Faridah kan bawa balik daripada Kenyir. Ya, mesti seronok punya, mesti enjoy punya. Ya. Jadi maksudnya nak bagi tahu, memang kebiasaannya enjoyment ni berkait dengan air yang mengalir, sungai, ya, tasik, tumbuh-tumbuhan yang menghijau, ya. Duduk dalam bot makan ikan, makan apa, tak seronok ke, tuan-tuan? Ya. Kalau di Terengganu bukan makan ikan, tuan-tuan, ya, makan ikang lagi sedap, tuan-tuan. Ya. Ikan kena pinggang. Jadi maknanya nak bagi tahu bahawasanya memang keseronokan dalam dunia ni Allah kaitkan dengan apa? Dengan air. Ya. Sebab tu bila Allah sebut jannatin, taman-taman, ya, tajrimin, yang mengalir, min tahtihal anhar, anak-anak sungai mengalir. Ya, betapa seronok, tuan-tuan. Ya, boleh nampak pula, cerah pula, ya, dia punya apa kita panggil? Dia punya laman dia, ya. Boleh nampak bawah mengalir air. Itu semua adalah sawaban min indillah, adalah balasan, ya, pahala, anugerah daripada sisi Allah. Wallahu indahu husnus sawab. Dan ketahuilah bahawasanya, ya, di sisi Allah itu husnus sawab, ya, di sisi Allah itu adalah sebaik-baik balasan. Balasan terbaik datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini lawan bagi orang Islam yang tak hijrah tadi. Orang Islam tak hijrah, duduk di Mekah kerana bimbang perniagaan mereka, macam Saidina Abbas tadi. Nasib baik tak mati kena bunuh. Kalau mati kena bunuh habis, tuan-tuan. Ya, walaupun dia kata dia dah masuk Islam dah. Ya, tapi kalau dah masuk Islam, pasal apa tak hijrah? Ya. Jadi kalau mereka mati dibunuh, tempat mereka neraka jahanam. Ada check in, tak ada check out. Ya, itu memang kita kata first class punya neraka. Tapi kalau orang beriman, ya, mati mereka walaupun dalam perjalanan nak hijrah, dalam perjalanan mati. Ya, belum sampai lagi. Mati tu pun bukan kerana musuh tikam, jatuh daripada kuda, jatuh daripada unta sebagai contoh. Ataupun disengat, dia berhenti tidur dalam kemah sebagai contoh, datang binatang berbisa sengat dia, mati dia. Belum sempat sampai Madinah, tetap pahalanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketahuilah bahawasanya Allah ini adalah pemilik kepada apa kita panggil, ya, taman-taman syurga tadi. Allah yang memiliki. Allah boleh bagi pada siapa yang dia hendak. Ya, kelayakan dia, amalan kita lah, tuan-tuan, ya, keikhlasan kita.
Kemudian kalau Ustaz boleh sebut ayat terakhir tuan-tuan sebelum kita tamatkan perbincangan kita. Ya, tuan-tuan boleh tengok dalam surah apa tu? Suratul Anfal. Ya, ini last. Suratul Anfal, surah yang ke-8 ya. Surah ke-8 Al-Anfal. Cuba tengok surah yang ke-8 Al-Anfal sebelum At-Taubah ya. Ayat yang terakhir juga tu, ayat yang ujung-ujung dah. Al-Anfal ayat 90 berapa tu ya, ujung-ujung. Ayat 74 ya. 74 suratul Anfal. Dua ayat terakhir ya. Ni ayat yang kalau ayat terakhir 75. Ni ayat yang kedua terakhir 74. Ya. Suratul Anfal. Jadi dalam suratul Anfal tu ayat 74, suratul Anfal surah 8 ya. Siapa yang pegang Quran muka surat 186. Ya, kita baca sebelum kita mengakhiri perbincangan kita. Allah kata wallazina amanu dan orang-orang yang beriman. Wallazina amanu wahajaru dan berhijrah. Ada beriman dan berhijrah. Ya. Wajahadu fi sabilillah dan mereka berjihad pada jalan Allah. Ni cerita dululah tapi dia punya pelajarannya untuk kita. Jadi beriman dan berhijrah. Ya, kita hijrah kita dalam bentuk hijrah apa kita bang? Hijrah peribadi. Ya, dulu daripada mungkin apa kita panggil ya, mungkin tak tutup aurat. Alhamdulillah dah tutup aurat. Dulu apa ni mungkin sembahyang fardu saja. Ya, sembahyang sunat kurang buat. Alhamdulillah dah ada dah. Quran pun dah selalu pegang dan baca. Kalau dulu mungkin tengok pada jauh saja. Ya, kadang-kadang tengok orang baca Quran nak minat juga nak baca tapi mungkin tak berapa pandai baca, belajar tajwid, ya panggil guru datang rumah, belajar melalui YouTube dan sebagainya, ya alhamdulillah dah boleh baca dah. Ya belajar sikit-sikit makna-makna dia, ya ada pula kelas kita, ya ada apa kuliah-kuliah online dan sebagainya kita ikut, alhamdulillah ya makin banyak pengetahuan kita tentang Quran. Sebab level manusia ni tuan-tuan, level kita di sisi Allah, status kita di sisi Allah bergantung pada apa tuan-tuan? Bergantung pada sebanyak mana ayat Quran yang kita dah baca, yang kita dah fahami dan yang kita amalkan. Level kita tu bergantung pada tu. Kalau kurang Quran kita baca, kurang Quran kita fahami makna, ya. Macam mana kita nak amal? Macam itulah status kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab status manusia diukur dengan mungkin hartanya, jawatannya, pangkatnya, betul, ya. Tapi di sisi Allah bukan tu saja tuan-tuan. Walaupun benda tu pun dia ambil kira. Ya, it will be taken into consideration. Yes. Tetapi yang diambil kira di sisi Allah ialah nanti Allah tanya, banyak mana ayat kamu baca? Ya. Yang kamu baca tu pula banyak mana kamu faham? Dan daripada yang kamu baca dan kamu faham tu berapa banyak pula kamu amal? Berapa banyak pula kamu share dengan orang lain? Ya, kalau tanya macam tu, lembik lutut kita tuan-tuan nak jawab. Ya. Besok kita bila malaikat tanya, Allah tanya, tak boleh jawab. Masa tu kita rasa sesal. Sebab itu sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tiada berguna. Tapi better late than never, tuan-tuan. Ya, kalau kita rasa, Allahu Akbar, banyak lagi ayat Quran aku tak baca. Banyak lagi aku tak tahu cerita. Ya, bila kita datang kuliah dan sebagainya, baru kita tahu, oh, rupanya cerita hijrah rupanya. Baru kita tahu. Oh, rupanya Sayyidina Abbas pun tak hijrah juga. Baru kita tahu. Memang Sayyidina Abbas sampai ke sudah tak hijrah, tuan-tuan. Ya, dia tak dapat title muhajirin, tak dapat. Ya, anak dia Abdullah bin Abbas pun tak dapat tuan-tuan. Kerana mereka tidak hijrah, ya. Cuma peringkat awal tak hijrah kerana perniagaan dia. Tapi kemudian tidak hijrah kerana Nabi minta dia jadi informer. Ya, dia yang bagi apa kita panggil, ya. Apa kita panggil, dia bagi maklumat kepada Nabi tentang perkembangan tentera Quraisy. Ya, by the time Nabi datang untuk buka Mekah, masa tu dia belum hijrah lagi. Dia tak dapat title muhajirin. Abdullah bin Abbas pun tak dapat, bapa dia Sayyidina Abbas pun tak dapat. Tapi dia dapatlah pahala lain. Jadi informer, ya. Kalau tidak, tak dapat langsung. Jadi maknanya nak bagi tahu bahawasanya apabila seseorang itu ada peluang hijrah, dia kena hijrah. Seperti mana ayat kita habiskan ayat ni. Wallazina amanu dan orang-orang yang beriman, wahajaru berhijrah, wajahadu berjihad fi sabilillah pada jalan Allah. Jihad ni bergantunglah. Jihad ni bukan mesti angkat pedang. Zaman kita tak ada angkat pedang lah. Melainkan orang Palestin, orang Iraq, ya, orang duduk di negara-negara yang masih dibelenggu oleh musuh, tu memanglah. Tapi jihad kita dalam bidang lain lah, ya. Mungkin dalam membangunkan prasarana untuk anak yatim, ya, untuk
golongan warga emas, ya, untuk ilmu pengetahuan, ya, macam itulah dalam perniagaan, dalam maksudnya macam tu. Dengan duit, dengan keuntungan yang kita dapat, kita boleh labur, ya, dalam meninggikan status kehidupan golongan marhain, kita kata. Tu, ya, itu jihad lah tu, jihad berjalan Allah. Wallazina awaw wa nasaru. Kalau dia tak boleh berhijrah dan berjihad, ya, macam orang Madinah. Orang Madinah tak dapat pahala hijrah. Dia tak dapat pahala hijrah sebab dia memang dah duduk di Madinah. Buat apa nak hijrah lagi? Maka, ya, dia hijrah besok selepas Nabi wafat. Dia hijrah untuk dakwah tempat lain. Tu boleh. Tapi masa Nabi dan para sahabat sampai, mereka menjadi orang yang menyediakan rumah, menyediakan tempat tinggal. Wallazina awaw. Dan orang-orang yang menyediakan tempat kediaman, tempat tinggal. Sebab Nabi dan para sahabat kan tak ada rumah di Madinah. Bila Nabi sampai, siapa yang sediakan rumah untuk Nabi? Ya, antaranya ialah apa kita panggil, ya, sahabat-sahabat Nabi. Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah dia double story, dia bagi Nabi duduk atas. Ya, dia duduk bawah. Sedangkan dia owner rumah tu. Ya, bila Nabi sampai, dia minta Nabi duduk atas, dia duduk bawah. Nabi kata tak. Kamulah duduk atas, aku duduk bawah. Dia malu dengan Nabi. Macam mana pula aku, ya, sebagai umatmu, ya Rasulullah, duduk atas, sedangkan kau sebagai pemimpin duduk di bawah. Nabi kata sebab nanti bila aku ada di rumah kamu, nanti ramai orang akan datang ziarah. Orang nak minta pandangan, minta hukum, dia minta nasihat dan sebagainya. Kalau aku duduk di atas, ya, rumah double story, nanti bila orang datang, orang terpaksa naik dan nampak aurat keluarga kamu. Ya, jadi lebih baik kamu duduk di atas. Dia kata aku ada anak kecil, takut anak aku nanti minum air ke makan apa semua sebagainya, tumpah jatuh atas badan kamu. Dia fikir sampai macam tu, tuan-tuan. Cuba kita bayangkan. Ya, dia fikir kesan yang akan dihadapi oleh Nabi. Kalau anak dia berlari apa semua sebagainya, ya, minum ke apa jatuh, ya, kena pada Nabi dan keluarga Nabi macam mana. Sampai peringkat begitu dia fikir. Tapi Nabi kata tak apa, kamu duduk atas, aku duduk bawah. Ya, dan dia setujulah akhirnya. Dia menyediakan rumah untuk Nabi. Begitu juga para sahabat lain yang datang tak ada rumah. Ya, kita sebut tadi Abdul Rahman bin Auf, orang kaya. Tapi bila datang hijrah ke Madinah, selai sepinggang, tuan-tuan. Ya. Jadi oleh kerana itu, orang Madinah dapat pahala. Yang pertama, wallazina awaw. Orang-orang yang menyediakan tempat tinggal. Wa nasaru. Dan mereka memberi pertolongan. Ya, bagi pinjam duit, ya. Sanggup kita kata berbahagi keuntungan, ya. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu kata Allah, mereka itu al-mu'minuna haqqan, orang-orang yang benar-benar beriman. Mu'minuna haqqan, benar-benar beriman, ya. Datuk Azizul, mereka orang yang benar-benar beriman. Jadi ada dua lah grup ni, ya. Ayat 74 ni. Satu yang muhajirin, yang beriman, berhijrah, berjihad. Golongan kedua, mereka beriman juga tapi mereka tak hijrah pasal mereka duduk di Madinah. Ya, mereka adalah apa kita panggil bumi putera Madinah. Ya, mereka memang aborigin duduk kat situ. Ya, orang asal duduk kat situ. Jadi oleh kerana mereka duduk situ, mereka tak dapat pahala hijrah, tapi mereka dapat pahala dua. Menyediakan tempat tinggal, ya, wallazina awaw, yang kedua wa nasaru, dan memberikan bantuan. Tunjukkan pasar dekat mana, ya, bagi bantuan air minuman, bagi tempat untuk mereka bekerja di ladang kurma, ya. Kalau mereka nak berniaga, pinjamkan duit, ya, untuk jadikan sebagai modal. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Lahum maghfiratun, bagi mereka keampunan. Yang itu yang nak tu, tuan-tuan. Dalam hidup ni apa lagi yang kita nak melainkan dosa kita Allah ampun. Oh, itu paling best lah, tuan-tuan. Ya. Kita dapat kita mohon mohon projek, dapat projek pun seronok dah, tuan-tuan. Ya, kita mohon sesuatu macam kita dulu, ya, belajar, mohon scholarship, dapat scholarship, Allahu akbar, seronok dah, tuan-tuan. Rasa dah on the top of the world lah, tuan-tuan, ya. Kita mohon sesuatu dapat, ya. Kita mohon kerja dapat, ya. Kita masuk meminang orang, ya, orang lelaki meminang isteri kita dulu dapat, Allahu akbar, seronok, tuan-tuan. Ya, itu habuan dunia, ya. Ini habuan akhirat, maghfiratun, keampunan. Ya, Allah bagi keampunan pada kita. Kemudian satu lagi, warizqun karim, dan rezeki yang karim, yang mulia, yang baik, yang senang, ya. Rezeki ini kadang senang.
Ya, susah-susah kita rasa tak ada dah, usaha dah habis tuan-tuan. Ada lagi. Ya, ada lagi orang boleh tolong, ada lagi orang boleh bantu. Ya, mungkin syarikat orang tutup tuan-tuan, ya. Berapa banyak syarikat tutup, terutamanya travel agency lah, habis berlingkup tuan-tuan. Ya, syarikat-syarikat besar pun goyang kita kata. Ya, dia di HQ dia selamatlah, ya, sebab di HQ dia tu bangunan sendiri. Tapi dekat dia punya branches semua sewa tuan-tuan. Ya, pekerja lagi. Berapa lama boleh bertahan? Ya, syarikat besar pun boleh bungkus, ini kan pula syarikat kecil. Cuba kita bayangkan. Tapi alhamdulillah walaupun mungkin syarikat kita tak berapa besar, ya Allah selamatkan, ada bantuan. Ya, sebab kita diversify kita punya perniagaan. Kita tidak berharap pada satu punca saja, ada banyak punca. Allah bagi kita maghfiratun, satu lagi warizqun karim, rezeki yang mulia, yang elok, yang baik, yang mudah, ya, yang berkat mudah-mudahan. Selesailah tuan-tuan, panjanglah tu perbincangan kita pada hari ini. Kita mula daripada suratul Maidah tadi, ayat 97, 98, 99, 104 ayat tadi. Surah Al-Maidah. Masuk pula surah Ali Imran, ya, pada ayat yang ke-195. Ingat tak tadi? Bila kita bangun tahajud tadi, ya, kita boleh baca dalam solat. Kalau kita tak hafal, kita boleh baca di luar solat. Berapa ayat kita baca tadi tuan-tuan? Ya. Berapa ayat? Berapa? Ingat tak ada salin tak? Kak Laila ada salin? Kak Laila? Ada. Ayat berapa sampai ayat berapa tadi? 190 sampai 200. 190 sampai 200. Kalau tak mampu baca semua pun baca sebahagian. Sebab sebahagian daripada ayat tu adalah doa-doa yang hebat tuan-tuan. Doa-doa yang hebat, ya. Jadi tu kita daripada ayat 192, 193, 194 tu semua doa-doa. Sayang kalau kita tak baca, ya. Kemudian yang terakhir, ya, 195 surah Ali Imran, yang ini ayat suratul Anfal ayat 74. Ya. Cerita tentang dua golongan, satu muhajirin, beriman, berhijrah dan berjihad. Satu lagi ialah golongan Ansar yang menyediakan apa tadi? Tempat kediaman, tempat tinggal. Dan satu lagi mereka memberi bantuan. Kepada siapa? Kepada orang yang berhijrah. Ya, macam kita lah. Kita tak boleh nak hijrah tapi kita boleh bantu orang yang hijrah. Ya, macam kita kan. Kita kata ada orang datang, keluarga ke apa semua sebagainya. Kita tak mampu untuk buat apa ni benda-benda besar tapi kita boleh sediakan. Offer rumah kita untuk mereka tinggal beberapa hari, bagi contoh. Sediakan makanan, tunjukkan tempat apa ni, tempat apa berehat dia dan sebagainya. Itu pun ya boleh dapat maghfiratun, keampunan, wa ajrun wa rizqun karim, dan rezeki yang murah, rezeki yang baik, rezeki yang mulia. Itulah ya, kalau Ustaz boleh share pada hari ini. Ustaz buka pada soalan, kalau ada silakan. Ada apa-apa tuan-tuan? Ada apa-apa nak tanya? Silakan. Haji Mat Syah ada apa? Nak tanya mana? Yang mana? Haji Nazri ada apa? Ya. Haji Don, Kak Masyita, Kak Wan, Haji Hassan, ya, ada apa? Solat Ustaz. Ya. Silakan. Haji Mat Syah ada apa sih? Ya, ada Ustaz. Ya, silakan. Dengar tak? Dengar. Tak apa dengar. Haji Mat Syah, ya, silakan. Unmute kan? Unmute. Ya. Ustaz. Ya, terus. Problem Wi-Fi. Apa? Ustaz Osman kan? Ustaz, masa Nabi dapat perintah dari Allah supaya berhijrah, Nabi hendakkan semua mukmin di Mekah tu berhijrah sama berginda ya? Bukan hari yang sama. Ikut pada kemampuan masing-masing lah. Kalau hari yang sama kena tangkap lah. Nabi hijrah kan bersembunyi di Gua Sur ya selama 3 malam.
Kan terpaksa sembunyi lalu jalan pantai kan untuk elak. Masa tu Nabi dengan Abu Bakar je berdua saja. Perintah hijrah tu maksudnya bukanlah pergi hari dan waktu yang sama dengan Nabi. Hari beza-beza lah. Umar hari lain. Ya. Keluarga Nabi hari lain. Macam tu lah. Tapi yang penting hijrah. Ada cita-cita dan ada perancangan untuk hijrah. Tak mesti hari yang sama. Mana ada orang pergi hari yang sama dengan Nabi? Tak ada. Nabi dengan Abu Bakar je. Itu ke soalan dia? Ya? Tak? Haji kena bagi syarat. Haji ngangguk tapi tak tahu angguk tu angguk apa. Ya ke? Ya, boleh. Thumbs up. Haji okey ke? Haji Mak Syah okey ke? Bagilah syarat. Haji Mak Syah tak dengar kot Ustaz cakap. Okey ya, ada lain silakan. Kak Maimun Kak apa tu sebelah ni ke? Oh tak ada dah. Ya. Kak Maimunah tak ada soalan hari ni. Ya. Kak Mai ada soalan? Tak unmute tak dengar. Kak Maimunah dia bercakap tu. Tapi dia tak unmute. Tak ada. Ayat yang Ali Imran tu kalau sebahagian lebih baik kita doa yang 190 to 194 ke atau 195 ke 200? Yang terbaik memang semualah 190 sampai 200 kan. Kalau tak sempat. Kalau tak sempat paling kurang ayat 192 tu ada doa tu. 192 sekejap ya. Tengok balik. 192, 193, 194. Tu betul-betul tu doa. Yang 200 tu pun untuk yang sabar tu tak? Boleh juga. Sebab itulah yang terbaik memang semualah. Sekejap je tu. Sekejap je kalau baca tu tak sampai 5 minit pun. Ya. Tapi ni hadis dia Nabi tengok kat luar dan baca ayat ni. Betul. Nabi macam Nabi buat. Kalau kita mungkin tak tahulah ikutlah ya. Kalau tempat ustaz ni kalau buka tingkap apa orang masuk mencuri pula kita kata. Tapi maksudnya macam itulah ya. Kalau yang terbaik macam Nabi buka pintu atau buka tingkap ya, melihat keluar dan membaca sambil membaca ayat ni. Dengan syarat kita hafal lah. Kalau tak hafal lagi memang kena tengok Quran lah. Ya. Jadi ayat apa kita panggil ya, ayat surah Ali Imran tu memang sayang kalau kita tak baca. Ya, terutamanya yang mengandungi makna doa tadi lah ya. Doa tu bermula daripada ayat 191 tu ada doa. Rabbana ma khalaqta hadza batilan kan. Cuma doa tu doa yang mengandungi tasbih. Subhanaka faqina azabannar. Dia doa sebab ada Rabbana depan dia lebih pada pengakuan dan ada tasbih. Tapi kalau doa yang betul-betul doa ya daripada ayat 193 ya, Rabbana faghfir lana dzunubana, ya Allah ampunkanlah dosaku kami ya, hapuskanlah dosa kami dan wafatkan kami bersama dengan orang-orang yang baik. Rabbana wa atina ma wa'tana, itu ayat 94 tu solid doa dia. Solid tu. Tu solid doa tu ya. Dan yang terakhir tadi ayat 200 apa ni, itu kita boleh jadikan sebagai doa juga ya. Cuma kena tukar depan dia. Kalau kita baca ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru tu jadi perintah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, isbiru, sabarlah kamu, wasabiru ya. Dia bukan sabar, atas pada sabar lagi. Ya, atas lagi. Warabitu ya, dan tetapkan. Ya, jadi mana tetapkan apa ni hati ni untuk bersabar, untuk bersiap siaga menghadapi musuh. Wattaqullah, bertakwalah la'allakum tuflihun, moga-moga kamu mendapat keberuntungan, kamu menang. Ya, jadi ini boleh jadikan doa juga. Tapi kalau kita baca macam tu dengan niat doa pun tak ada, tak salah, boleh. Ya, tak payah tukar jadi Rabbana ya, Rabbana waj'alna ya minal ladzina amanu sabiru wasabiru warabitu, boleh juga tapi susah nak tukar. Jadi
baca saja ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'alakum tuflihun dengan niat doa, mudah-mudahan jadi doa lah. Itu je lah. Tapi kalau kita baca Rabbana wa amanu boleh tak kan? Memanglah itu nak memang dah solid doa tadi. Ini cerita yang Kak Muimunah tanya ni, yang dia punya wording tu bukan doa. The original wording is not a doa. Tapi boleh tak dijadikan sebagai doa? Itu isu dia. Bukan. Nak tukar tu payah. Ustaz nak kena tunjuk. Ustaz nak kena ada whiteboard nak tunjuk pada tuan-tuan. Nantilah bila kita buat kelas ni dekat rumah Kak Masyitah nanti kita tunjuk. Tapi kalau tidak, doa tadi itulah ya. Ayat 193 dan 194. Yang ada Rabbana tadi. Kalau ada Rabbana tu biasanya doa lah. Ya. Bawah sekali. Ya, ayat Ya, untuk betul. bersabar. Okey tuan-tuan, ada lain silakan. Ada apa-apa? Datuk Azizul senyap hari ni Datuk. Ada apa-apa Datuk? Unmute je Datuk. Okey. Puasa. Okey, tak ada apa. Soalan saya semua dah terjawab tadi masa Dah terjawab. Alhamdulillah ya. Okey. Ustaz, saya nak tanya satu. Ya, silakan. Ustaz, kenapa yang tadi ayat-ayat ni kenapa tak boleh waktu lain tak boleh ke baca? Kenapa Boleh. time tahajud saja ke? Bukan time tahajud, time bangun. Oh, kalau bangun. Kan Nabi, tadi kan Kak Maimunah ada cerita tadi. Dalam hadis cerita, Nabi bila bangun tahajud, maknanya sebelum subuh, Nabi buka tingkap, ya, pandang keluar dan Nabi baca ayat ni. Itu cerita benda yang Nabi buat. Tapi boleh tak baca waktu lain? Boleh, bacalah waktu bila-bila pun. Itu kan nak bagi tahu bila Nabi buat tu, eloklah kita tiru macam Nabi. Tapi tidaklah menghalang kita daripada baca ayat yang sama pada waktu lain. Boleh, tak ada masalah. Boleh baca waktu lain, tak ada hal. Okay, terima kasih Ustaz. Ya, sama. Ya. Tetapi bila Nabi tunjuk tu maknanya waktu tu jangan tinggal lah. Waktu tu lah kita baca. Waktu lain boleh baca. Tapi waktu tu waktu macam doa tadi kan. Tadi apa Kak Wan kan tanya. Doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Boleh tak baca? Ingat tak tadi Kak Faridah kan? Kak Wan tanya kan. Boleh tak baca selain pada bulan Ramadan? Boleh tak? Boleh. Ya. Tapi bulan Ramadan tu khususnya Yang paling afdal. Afdalnya utamanya waktu tu. Macam itulah kaedah dia. Ya, untuk baca ayat-ayat ataupun doa-doa tertentu. Okey, selesai. Ada lain silakan. Ada apa-apa lagi sebelum kita tamat? Bangun buka tingkap baca. Macam mana Kak Kelly? Tak, saja. Mana boleh berbisik? Ya. Okey, kalau tak ada apa sekadar tu yang boleh Ustaz kongsi. Mudah-mudahan ada manfaat pertemuan kita malam ni. Ditengok balik terutamanya tadi ayat 190 surah Ali Imran 190 sampai 200. Tolong diambil perhatian kerana Nabi sangat menitik beratkan ya 10 ataupun 11 ayat tersebut terutamanya ketika bangun malam. Jadi kita pun kalau boleh ya bangun malam tu selain daripada solat tahajud kita bacalah ayat-ayat ni. Ya, kalau boleh difokus pada doa-doa tu jauh lebih baik. Ya. Jadi itulah ya. Terima kasih sekali lagi pada tuan-tuan dan puan-puan sudi untuk menyertai kita punya Zoom meeting pada malam ni. Allah bagi apa kita panggil ya, amalan kita ni sebagai amal soleh mudah-mudahan dan Allah bagi peluang lagi untuk kita bertemu pada sesi-sesi yang akan datang. Jadi tuan-tuan boleh apa kita panggil ya. Boleh tengok balik terutamanya ayat tadi 190 sampai 200. Ya. Haji Mak Syahrin nak cakap apa? Macam nak cakap sesuatu. Silakan. Tak ada tengok. Tak ada. Okay, Tak ada. Sama-sama. Ya. Tak ada Ustaz. Tak ada soalan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Terima kasih. Sama-sama ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama ya. So bangkit. Tok Osman, Kati Ana mana? Ambil wudhu. Yalah. Sebelah. Dia dengar dia katil. Ana, how are you? Dia dengar daripada hantar katil. Kam pergi Emberton. Ya, Emberton. Emberton eh. Boleh. Jom. Jom di mana?
Betul. Kok ajak pergi betul tu sihat. Makan. Makan mana? Makan kat mana? Pergi mengatok lah apa makan takut tu